Aku start room. Aku start room. Masuk Man. Testing 1 2 3. Asal kau punya gambar kecil sangat di pingkau, zoom lah sikit. Bagi besar sikit macam aku punya. Alamak, bukan sponsor dekat bawah lah bang. Sabar. Alright, kepada yang nampak kita live di Facebook www.mamak.club. Kejap, kita tunggu kawan-kawan kita yang Melayu lambat ni. Baik, aku punya Melayu. Masuk keluar sekejap kita tengah intro ni. Hai Abang Raji, hai Raihana. Kejap ya kita tengah tunggu kawan-kawan kita masuk dalam room kita. Syaril dah nampak ada dalam Clubhouse tapi dia nampaknya tengah set up kamera dia yang sewel. Okey dah masuk dah. Okey dah ada. Clubhouse mute. Clubhouse buka. Tu dia video Syaril bokeh tu. Belakang kabur. Syaril tak dengar suara kau. Sabar. Itulah masuk lambat. Video aku nampak macam blur-blur lah. Kau punya line tu tak kuat tu. Asal aku dengar balik suara ni. Sekejap audio okey ngam dah. Okey, apa yang bising ni? Bukan. Asal aku dengar balik suara aku? Syaril punya tu. Syaril punya. Oh, ya ke? Okey. Alright, kita sekarang tengah live di malam ni sesi podcast kita yang terkini. Mana surat sponsor tu ni? Tak simpan. Okey, aku buka jap. Astaghfirullahalazim. Lupa nak buka lah. Penat awak. Kau yang menaik. Okey. Jadi sesi kita malam ni tajuk dia ialah kurang ajar. So kita buat style pitching. Setiap orang kena angkat tangan, lepas tu kita boleh angkat dia naik dekat atas dan korang kena ajar kita orang something. Tak kira kecil atau besar macam mana pun dalam masa 3 minit. Dalam tempoh 3 minit korang ajar kita something. Okay. So samalah juga kita orang pun sama juga. Kita orang pun ada benda yang kita nak ajar sama-sama. Host dekat dalam ni pun kita akan ajar dan mengajar lah. Dan segmen kita malam ni ditaja oleh barang kisah keluaran Masdar Food and Oven Besi yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor. Memasak seperti bawang besar, cili kering, bawang putih, halis, serai dan lengkuas.
Ini dengan gaya alternatif yang siap dikisar, dia dah kata, orang kata dia dah blend, dia dah kisar. So memang senang korang nak kata nak memasak dan korang tu semangat lagi dapur. Tak adalah korang rasa macam lemah nak kupas bawang tu kan. Lemah muka toya je. Dan juga apa lagi? Dia telah tersedia dalam pack 500 gram dan 300 gram. Anda hanya perlu mencedok dan meneruskan masakan. Syarin? Masih setting lagi. Cari tak setting, tak jumpa. Okay. Cari kami di Instagram, Facebook, Barang Kisah. One word, Barang Kisah. Okay. Sekarang okay tak? Jap Syarin, kau tengah berbunyi di StreamYard ni. Salah tempat. Dia sepatutnya di Clubhouse. Ya, di StreamYard kita patut senyap je. Di Clubhouse je kita berbunyi. Okay. So welcome to the show, geng-geng. Okay, mana ni? Kita sepatutnya malam ni ada Mak Elmo. Mak Elmo tengah sibuk kat F1. J lambat sikit. Siapa lagi? Alif. Mana Alif ni? Aduh. Inilah masalahnya bila perjumpaan buat kat kedai mamak ni. Terlalu lambat. Jarang on time. Itu dia. Jarang sangat on time. Aku pun tak faham bang. Jadi korang boleh tengok dekat kita orang punya gambar DP. Kalau mana-mana kawan-kawan yang dekat Clubhouse sekarang ni. Korang boleh tengok kat kita orang punya gambar DP tu, korang boleh tengok buka besar kan. Itulah pack Barang Kisah yang menaja kita punya session kali ni. Barang Kisah ni dia dah ready made lah barang dia kan. Jadi korang nak masak tu benda dah ready, dah senang, tak payah sibuk-sibuk nak potong, nak kupas kan. Cedok nak bersih ke, tabur dalam kuali. Cedok tabur dalam periuk. Senang kau je muka-muka. Ya. Aiman, suara kau slow sikit man. Slow pula. Slow sikit aku dengar. Ini macam? Okey. Dia macam okey. Amak. Alright. Kepala kasih gini ya. Kepala kasih goyang sikit. Okey. Jap. Okey. Bagus. Alhamdulillah. Macam ni lah. Kau tu tonggeng-tonggeng tadi aku nampak. Tak, aku pergi buka kabel SR ni petang tadi. Ni aku buka habis semua dia punya male dengan female. Aku rasa aku dah terbaraikan dia sampai dia dah rosak kot. Pula. Inilah masalahnya bila kau nak berlakon pandai teknikal tapi sebenarnya tak pandai. Siapa yang boleh ajar aku ni hari ni? Macam mana aku nak repair aku punya kabel ni? So sekarang ni benda ni jadi tukun je. Biar dekat situ lah. Nampak macam real lah. Konon-konon memang pakai mic tu lah. Kan? Siapa dapat repair ni, ajar aku repair ni kan. Hari tu Aiman cakap kalau aku tak nak, post kat dia. Kak Aiman, kalau kau boleh repair ni kau ambil lah. Aku dah menyampal dengan kabel Samsung ni. Tak, dia berapa meter lebih panjang tu? 3. Tak sampai 3 pun, 1 meter. 1 meter aku tak nak lah. Aku nak LA 2 ke 3 ke. Aku dah beli lain dah, 3 meter punya. Kau beli yang tak sampai-sampai lagi. Alif Ida cakap apa ni? Mic tu anggaplah trofi menang. Ni, aku nak tanya ni. Apa? Aku nak tanya. Korang faham kan? Kan tempoyak tu memang kuku besi punya tempoyak tu memang rasa normal kat Pahang ke ataupun memang dia punya one of a kind? Aku tak pernah makan lagi yang kuku besi punya lah. Betul. Dia punya. Tapi sebabkan dia tu orang Raub, jadi aku percaya dia punya resepi ialah resepi original Pahang. Dia tak buat rasa. Siut. Aku macam rasa betul-betul nak nyonyot lah. Aku rasa malam ni kejap lagi aku nak tambah lagi 10. Astaghfirullahalazim. Sedap kan? Red. Lain macam. Syaril, kau adjust sikit kamera kau bagi dia. Bagi dia nampak kau masa kau menyandar tu kan. Nampak relax sikit. Sikit lagi, pusing sikit lagi. Alright. So kepada yang tengah tengok sebab yang tengah dekat Clubhouse, kita juga live sekarang dekat kita punya Facebook www.mamak.club. Kucing aku bising, dia nak keluar, aku halau dia sekejap. Betul. Halau dia. Okey, untuk kita sambung Abang Rejim cakap tadi, dia kata
Kita ada live dekat Facebook. Senang je nak pergi www.mamak.club. Yep. Dan juga sesi malam ni kita akan rakamkan dan kita akan khazanahkan dia di podcast kita, iaitu di podcast.mamak.club, dan kita juga akan upload dekat YouTube di tube.mamak.club. Kau tengok betapa Mamak begitu mamak sekali. Segala domain ada. Dan kepada anda yang belum join lagi Mamak, anda boleh pergi ke join.mamak.club untuk join Kelab Mamak. Terutamanya yang tengah menonton kita dekat Facebook lah. Mamak ni yang kata tempat networking paling baik. Melayu dah sampai. Dia punya fee dia tertarik. Tertarik. Tak bayar keluar sampai 10,000. Mana ni? Alip Sanusi ni. Alip. Dia pergi pakai baju. Oh lama dia pakai bandana betul-betul macam Mamak lah. Ini Mamak tahun bila ni? Aku boleh sandar balik. Ni tak dengar Alip suara kau. Kau dekat mana? Dekat ni, dekat Clubhouse. Kau kena masuk Clubhouse. Suara dalam Clubhouse. Ya, aku nak tambah sikit lah. Apa dia? Kan? Kau nak tambah apa lagi? Bini aku kan, dia jarang, dia puji lah barang-barang yang datang daripada online kan. Okay. Tapi dia puji babe, tempoyak tadi. Tapi tempoyak kuku besi sponsor minggu lain. Oh ya ke? Ni minggu ni barang kisah dulu. Aku kena ribut barang kisah saja. Dia ada bagi barang kisah sekali tadi. Alip, kau punya mic aku rasa dia echo balik. Ataupun kau kena tukar setting, bukan setting. Kau kena pakai headphone. Kau kena pakai headphone. Alamak. Yes. Syarif macam beatbox lah. Itulah. Kau tengok kursi dia dah kau tahu dah dia bos ke bukan. Kan? Kita kursi cak hayam je. Aku langsung tak ada tempat sandar. Kalau aku menyandar ni tu ke meja ni ke belakang ni. Berkerja bersila, bersepuk. Masalahnya tak payah sandar, boleh baring dah kat sofa tu. Kita tak nampak kan. Kita kena nampak macam akustika. Kita kena nampak sikit kan. Suara okey suara? Suara okey, ngam Alik. Okey. Macam aku pakai filter minggu lepas. Pakai filter? Oh, itu yang suara kau seluruh. Pop filter. Yes. Right. Pop filter tu bukan untuk tapis suara, dia untuk taping kau punya tahi gigi. Bukan suara sepatutnya lepas dia pergi. Gigi aku sofa semenjak pakai menatang ni Alip, belum ada lagi. Kau tak tukar DP lagi. Tukar DP. Kejap. Aku bagi dekat dalam tu. Dekat dalam Telegram. Kita tengah di sponsor malam ni. Tapi kita tak boleh tunjuk kita tengah swap benda tu lah. Tak boleh lah sebab sponsor kita dia tak bagi barang tu kan. Dia bagi gambar je. Asam dia sponsor. Kita bang malam ni. Kena makan barang mentah. Tapi nasib baik barang kisah. Cakap pasal tu dah sekejap. Korang sembang dulu. Dia nak pergi ambil tempoyak dia tu. Dia nak bakar kita. Kambing gurunnya Syaril. Kita masih tunggu J. J wife dia tak berapa tu. Kita tunggu je. InsyaAllah dia akan masuk. Listeners dekat Clubhouse, korang standby. Kejap lagi kita orang akan mulakan sesi korang ajar ni. Maksudnya, kita nak korang ajar kita orang satu benda. Dalam tempoh 3 minit, apa benda yang korang akan ajar kita orang. Jadi, bila korang angkat tangan, nanti kita raiskan naik atas pentas dan korang ajar kita satu benda. Cakap dalam 3 minit apa benda yang korang nak ajar kita. Tak kisahlah benda tu, ilmu tu simple ke tak simple. Tengok apa? Tengok dekatkan balik kamera. Aku tak boleh dekatkan sebab autofocus. Sebab tak autofocus. Okey. Tu dia barang kisah. Yang ni tak boleh nyonyot lah. Macam make up. Bawang putih babe. Kalau aku nyonyot tak boleh Alip. Kamera dia dah set fix focus. Yang ni aku dia dah fokus dia punya dai dia. Keluar balik dia video ni masuk Sony punya imaging tu. Aku set lagi sekali kan. Dah banyak Aku kerja. pun dah sediakan sedikit penyejuk hati. Sini je lah. Penyejuk hati? Just in case. Okey. Kan. Syaril, kau punya tu kan, barang kisah tu, kau tengok dia dekat bawah dia ada tempat sangkut tak kat bawah dia? Ada lubang? Dia tak bukan ada. Lubang macam mana tu? Dia bukan macam drip bag kan, kau kena masukkan dalam salur darah kau kan. Masuk bawang. Baru Melayu sejati. Masuk
saudara bawang kan. Jadi bawang merah, bawang putih. Ini bawang putih je. Bawang tak putih. dapat bawang kisar yang bawang merah. Kalau kau Pontianak tak boleh lah. Tak boleh. Confirm bukan Pontianak aku. Confirm bukan Pontianak kan. Confirm. Syarif. Ya. Kau besok kau ada yang bawang merah punya tau. Lepas tu? Sebelum kau pergi mamak, kau selit ketiak kau kiri kanan. Apalah selit, lumo. Kembang terus puk ludah. Bukan, dia kalau kau lumo kan, esok kau pergi mamak tu cakap, my friend. kau tak sempat masuk kat luar, dia dah panggil my friend. Dia dah panggil aneh. Dia kata, terus. Dia mesti tanya, you mesti stesen potong roti telur bawang punya kan. Stesen tu kan, mesti kerja ni kan. Siapa tu? Kat mana aku tulis aku nak ajar apa tu 3 barang tu. Okay, Aiman, kau nak ajar apa? Kau dulu. Alamak. Satu benda. Nak ajar apa? Okey, macam mana kita nak keluar, bagi dah kahwin lah kan. Bagi dah kahwin kan. Bagaimana kita hendak mendapat kebenaran visa pelepas keluar malam? Okey. Macam mana? Cara dia. Bangun awal pagi, macam biasalah subuh apa semua tu kan, dengan amalan-amalan kita. Kemudian kita buat breakfast untuk dia. Jangan bagi dia suspek. Jangan bagi bini kita suspek. Amboi. Lain macam. Lepas tu dah buat breakfast pun, kita tanya dia nak keluar. Kata nak keluar. Tanya dia apa nak beli barang. Kita belikan. Kita belikan apa dia nak belikan. Tengah hari tu kalau boleh jangan bagi dia masak. Teruknya kau punya ni. Kau punya tips ni. Macam susah sangat yang nak buat. Ini dah bagi kata yang tahap melampau ni, tak dapat visa kelulusan lepas malam ni. Maksudnya memang betul-betul petabi dah ni. Ini memang patutlah kau presiden petabi. Tengah hari jangan kalau boleh bawa dia keluar makan. Okey. Bawa keluar makanlah sedap-sedap, jangan pergi kedai mamak kan. Kena jaga kelas lah. Jaga standard. Bawa anak, kalau ada anak bawa sekali. Kalau tengah kata masih berdua tu, bawa tempat romantik sikit. Lepas tu bawa pergi shopping. Shopping tu pandai-pandai lah korang kata betul. Lepas tu potang tu bagilah hint sikit. Malangkah nak pergi jumpa kawan-kawan ni dekat kedai mamak dah. Confirm bagi. InsyaAllah mujarab. Okay. Susah lah. Kau tak rasa susah kan Alif? Itu untuk orang yang kata susah. Aku rasa malah aku kata tak apa yang kita rehat awal lah malam ni. Terus tak jadi kan. Terus tak jadi. Serius. Dia punya proses itu panjang sangat. Betul lah kan. Kau dah menderita separuh hari. Kan kau dah menderita separuh hari. Okay, dah tamat masa. Dia kalau kata susah sangat lah, kata rasa minta dia tak dapat, tak dapat, payah sangat, kata kau cubalah cara aku. Okay. So kita dah buka stage kepada listener-listener yang ada dekat bawah. Okay, siapa yang nak kongsi idea ataupun nak ajar kita something. Kita orang ni kurang ajar ni, kita tak tahu. Kita nak korang ajar kita something. Okay. Jadi boleh angkat tangan kan. Ajar satu benda saja. Simple pun tak apa kan. Simple macam mana nak elastik cicak. Dia yang paling efektif. Tak payah fikir benda berat-berat sangat. Fikir benda simple-simple je. Alright. Okay, sementara tu Alip pula kau. Apa kau nak ajar? Tu lah tengah kunyah biskut. Okay, apa aku nak ajar orang biasa kalau nak cakap nervous kan. Okay, benda ni aku belajar dekat Toastmaster. Jadi salah satu speaker tu dia ajar kita lah macam mana kalau kau nak naik atas pentas nak cakap dengan orang, ataupun kau nak buat apa tapi kau nervous. Okay. Yang pertama yang dia ajar, letakkan tapak tangan. Lepas tu ambil ibu jari kanan ni, kau gonyo gini, kosok. Ambil tapak tangan kiri, ambil ibu jari tangan kanan, gonyo. Yes, gentil kosok. Tengah-tengah tapak tangan tu. Yes. Okay. Itu memang efficient lah. Dan mulakan bernafas secara konsisten. Macam contoh kau tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan. Sebab bila kau nervous,
nafas kau tak tenteram tau. Jadi kau kontrol nafas kau, badan kau akan rasa macam okay, aku dah okay dah. Dia automatik macam itu. Dan tapak tangan ni dia memang ada trigger point kat sini supaya kita rasa lebih tenang. Jadi kalau macam contoh, tu sebab bila isteri ke atau kawan-kawan kita bila stres kan, kau pegang tangan ni, kau fikir-fikir tangan dia pun dia akan buat dia tenang. Macam tu. Jadi memang efisien untuk aku. Dan untuk aku pada gym, kalau aku nak naik atas pentas ke, nak cakap ke, tak kisah. Kadang-kadang dekat clubhouse ni, kita nak cakap pun, kita macam nervous tau. Ya. Sebab nak atas ni semua speaker-speaker yang memang hebat-hebat. Walau power. Businessman jerong-jerong. Kita tekan gini, kita akan rasa tenang, relax. Dan paling best lah. Tinggal tenang. That's why kadang kalau bini kau nak naik angin-angin ke kan, macam Aiman tadi tu, mungkin Aiman pun boleh pegang tangan bini dia sambil jalan nak pergi makan tu, picit-picit sikit tangan dia kan. Supaya bini dia tenang. Tu dia. Kan. Maknanya dia kena combine kau punya ilmu ni kan, bagi dia sambil kan dia pun genyeh bini dia. Ni tapak tangan yang abang nak genyeh kali kan, ngap bagi kentil ke tempat lagi. Pahal lelaki aku ni kan. Tapi mesti dia buat bunyi macam yang abang malam ni nak lepak mama. Dia tak dapat dia tarik mamak satu hari macam ketagih. Dia ketogi. Aku dah dapat dia petang tadi. Kau dah dapat? Aku dah dapat. Aku dah berapa bulan dah ni tak dapat. Aku dah lama saya tak minum teh tarik mamak. Apa tapau je kan, tak sama feel dia. Ya. Dia kena tarik, lepas tu kena dengar bunyi teng 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 teng. Kan. Damn. Okay, Syaril kau pula. Aku sebab sepanjang petang aku ambil masa menggodek benda ni kan. Jadi aku dah gagal nak cuba belajar macam mana nak repair benda ni. The only thing yang aku boleh cepat-cepat come to mind is macam mana nak lipat benda ni. Macam lipat apa tu? Macam tak apa ni. Stokin? Benda ni sangat penting tau. Okay. Untuk orang yang bekerja tetap makan gaji macam aku ni. Tapi sekarang ni dia kumpul habuk. Dah 2 tahun. Okay. Tak masuk 2 tahun. Siap tak pakai stokin. Sampai aku dah lupa dah sebenarnya aku ada stokin. Macam mana aku lipat stokin. Aku dah lupa lah. Jadi macam mana cara dia? Itulah aku cuba nak mengingatkan adakah betul cara aku lipat stokin sekarang ni kan. Nampak tak? Okay. Aku nampak? Okay. Biasanya aku akan gulung dia tau. Bukan gulung dia. Gulung macam ni kan. Okay. Gulung. Lepas tu aku tengah nak ingat kan macam mana aku buat. Balik sampai lupa. Sekejap. Okay. Macam ni kan. Macam ni. Lepas tu dia gulung balik lah kan. Gulung balik. Tu dia. Betul tu. Ingat lagi. Ilmu tu masih kekal di dada. Siapa lipat stokin macam aku? Aku macam kau tapi aku tak gulung lah. Aku just lipat 2, lipat 4, lepas tu tarik prup. Lagi senang. Dah tu sampai dekat bilik, bosan sesuatu. Okay. Itulah kerja aku. Kepada yang dekat aku sangkakan kau cakap kau nak buat. Ingat kau nak cover kau punya mikrofon tu. Cover mikrofon ni. Kau ingat stokin tu untuk balut dia punya mikrofon. Aku cakap ni boleh untuk habuk. Dia kata betul. Untuk elakkan mikrofon cover habuk. Betul juga Alip. Kalau dah lalang dah 2 tahun tak pakai kan. Janganlah weh. Kau kena buat gambar kartun ni. Okay, kepada geng-geng yang ada dekat Clubhouse, kalau korang tengah nak tengok video apa yang Syaril tengah demonstrasi kan ni kan, korang kena pergi dekat www.mamak.club. Dekat situ kita orang tengah kita tengah live lah. So basically kita ada 2 suara kita dekat Clubhouse, dan juga kita buka dekat live kita dekat Facebook lah. Okay, kepada listeners dekat bawah, siapa nak share something, mesti ajar satu benda. Tolong angkat tangan sekarang. Angkat tangan, tunjuk ketiak. Baru aku main. Satu barang saja. Ajar kita orang. Cepat. Kita sudah 24 minit bersiaran. Semua pakai earphone kan. Walaupun dia tak berfungsi earphone. Jadi kau gaya. Gaya lebih kan. Tak. Tapi suara kau ambil daripada mana? Daripada headphone ke? Suara ambil daripada ni. AirPod.
Habis tu dia tak, bila kau tekuk dia tak jadi senyap ke suara? Kau cakap. Test. Boleh. Okay, kan? Boleh. Airpod power lah. Takkan tak tu. Airpod original. Aku rasa kan, Airpod kau lama, dah boleh bukan lah. yang Airpod Pro. Kau dah boleh masuk ni lah. Stand up So, comedian. Kau ni kelakar punya dia. Ling Chong cakap video delay sikit. Memang video delay sikit. Ni dua orang ni kat bawah ni dia pakai U-Mobile. Sebab tu lah. Kan? Maybe tak tahulah. Dia kita kadang-kadang kita duduk ramai-ramai ni. siapa yang kat bawah? Engkau lah. Kau dengan Aku. Aiman. Aku tahu. Kau dengan Aiman pula. Kau dengan Alip. Okay. Buaya selalu duduk sebelah rejim. Mana Buaya duduk jauh-jauh. Okay. Kau dah. Syaril dah. Okay dah. Okay. Listener kat bawah tolonglah. Angkatlah. Ajarlah kita orang something. Jangan diam. Okay. Sementara tunggu listener kat bawah fikir something. Aku ajar So aku ada satu amalan lah. Dia panggil daun sanaa. Sana ke sanaa? Sana. Daun sana ni ada hadis lah. Tapi aku tak sure lah hadis ni betul atau tak. Dia kata Rasulullah SAW dia minum air rebusan daun sana ni untuk cuci usus. Jadi aku try lah. Aku beli kat Shopee lah. Ejaan dia SANAA. Teh sana. Jadi bila aku makan, aku isi sachet dia letak dalam uncang kan, rebus dalam air rebus dalam air panas, buat macam teh. Lepas tu minum. Memang dia dengan dengan cemerlang dia nak pergi toilet. Tapi dia bukan macam sakit perut ke apa tau. Dia macam kau nak pergi toilet macam biasa. Dia tak adalah memulas-mulas ke apa. So seminggu sekali aku makan lah benda tu, aku minum lah. Jadi memang lega lah perut lepas tu. Memang syok. Serius bang? Serius. Kalau first time kau minum kan, nanti kan tak makan orang kalau aku cerita ni. Okay, Lin Chu Chong tanya ni, RM24 ke teh sana tu? Lebih kurang lah harga dia macam tu. Lebih kurang macam ni lah. Kat Shopee. Ada banyak. Tengok banyak lah. Tapi aku jumpa dia ada 100 gram, 200.5 dengan 1 kilo. Mikael, cuba ambil teh sana tu. Aku suruh anak aku ambil. Yang aku punya lah, yang version aku punya. Chukom Trading HQ. Aku pakai yang ni. Thank you. Ni Dimanja ni. Dimanja. Di teh sana Dimanja. Jadi dalam dia ada, dia sachet ke apa? Dalam dia ada uncang lah, uncang ready tu kan, macam ni kan. Okay, so kau rebus, lepas tu kau minum. Kalau kau first time kan, aku show kan kau letak dua pack, dua uncang. Ui bang. Baru dia macam bang. Selalu dia buat lagi sembelit. Bukan. Ini dia tak sembelit. Ini dia kasih licin. Tapi memang best tau. Lepas tu dia natural, dia tak ada campur apa-apa kan. Dia memang daun betul, daun sana tu. So aku tengok, aku try check hadis tu betul ke tak kan. Memang ada lah jumpa hadis tu. Tapi kalau nak sahihkan mungkin dia tanya orang alim tu betul lah. Tapi aku jumpa lah dekat dalam internet. Bila aku search kan pasal teh sana tu, memang jadilah. So aku dah minum, sekarang aku dah amalkan dekat 2 minggu. 2 bulan lah aku dah try. Anak-anak aku semua dah try minum kan. Memang best budak lah. Boleh ke bang? Budak remaja boleh lah. Budak kecil tak payahlah kan. Kalau dehydrated ni lah. Dia tak jadi macam keluar air jadi cik birit tau. Ni Alip. Dia tak jadi cik birit. Dia bukan kau ketul baik punya lah. Dia kau dia banyak gel senang cakap. Tak geli sangat cakap. Berkrim, lemak berkrim disukai ramai. Disukai berjin dalam kes ni. Okay. Alright. Mana listener? Angkat satu lah. Support lah member. Lah satu. Ni prop. Apa tu? Dah PKP dah lebih daripada 460 hari kan. Apa satu benda yang korang dah belajar selama 460 hari? 400. Satu benda. Dalam lebih daripada 14 bulan ni, dia ada satu benda baik yang korang dah belajar ni. Kan? Kita sama-sama boleh benefit. Alamak. Aku pula hilang.
Jadi dalam PKP ni aku dapati kau masih tak belajar lagi. Pasal setak kamera. Dalam PKP ni aku banyak benda aku belajar berjim lah. Pakai balik GoPro jadi webcam kan. Ni comel. Real. Kau Betul. kena letak gambar Cismo ni. Ini anak saya nombor 1. Nombor 1 ni. Nama apa? Nama dia Amal Yasmin. Amal Yasmin. Special sikit dia ada speech delay. Pada aku kata autism tu is the word lah, tapi pada aku dia slow learner lah sikit. Tak apa. Tapi so far dia okey. Ya. Ini dia tak tidur sebab petang tadi dia dah tidur kan. So malam dia tidur kami dia. Okey. Alright. Aku sepanjang PKP. Sepanjang PKP benda yang aku belajar. Ni ada ni live. Aku sebelum PKP, sebelum kena PKP ni kan, aku memang tak tahu langsung pasal streaming. Apa-apa saja pasal streaming ni aku tak tahu. Aku tahu stream dekat Facebook pun aku tak tahu. Tapi bila start PKP, antara benda yang aku belajar ialah streaming lah. So aku berjaya lah nak buat live streaming. Aku buat podcast. Aku tahu video aku dah tahu sebelum ni. Streaming lah, kebanyakannya pasal streaming lah. Pakai OBS lah, aku explore benda-benda macam tu lah. So dapatlah macam mic ni dan sebagainya, benda-benda ni. Sebut bang. Ni dia rakam bang. Sebut. Takut member ambil gambar susah bang. Aduh. Okay. Alip? Tapi sungguh bang, bila kau cakap pasal benda-benda ni semua, sebelum ni memang tak ada bang. Betul? Terus tu bila PKP, aku ada beli sikit, aku ada ambil ni sikit, ada lampu sikit, lepas tu benda ni kena racun dengan kau sikit, mikrofon ni wife aku pun dia nak pakai, dia beli, dia share. Setting ni bukan aku je pakai tau. Hari tu dia nak interview pun pakai setting ni. Dia nak interview, dia pakai setting ni. Aku settingkan komputer, lampu, speaker ni semua aku settingkan untuk dia. Jadi waktu dia nak interview tu, dia pakai setting yang aku, kalau kau tengok pun benda ni smoothing, pleasing your eyes lah kan, yang dalam kita nampak video ni kan, nice lah kan, betul lah. Betul. Itu satu. Yang kedua memang masa PKP ni alhamdulillah lah, selain kita buat presentation online, kita buat sharing online, kita buat live. Biasa memang ada live lah pakai handphone tu semua biasa kan. Tapi saya macam kalau Abang Rajim kata, Abang Rajim pakai StreamYard. Saya pun belajar pakai lagi satu tu, stream apa? Dia ada satu lagi, stream apa tu lah. Jadi saya belajar pakai itu. Jadi it's interesting, it's benda baru yang kita belajar dan dia terpaksa pakai. Dan benda paling menarik yang saya discover adalah pakai Google Meet. Dan masa tu kita ada buat training 3 hari dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Kita pakai Google Meet. Jadi memang nice lah, set up macam gini kan, dalam studio. Lepas tu kita buat kelas pun orang nampak kita very commit lah kan dengan kan. Nampak bersungguh. Bersungguh. Nampak bersungguh. Orang tapi nampak memang interesting lah. Proper lah Lip. Orang kata proper. Maybe kau dah ready dengan kau punya equipment, kau nak share kau punya knowledge, kau nak teach people, kau nampak Alip nampak macam like wow. Lagi satu, Aiman, kita memang boleh tengok video YouTube. Memang boleh tengok video YouTube. Tapi siapa yang nak check and balance kau punya setting? Macam sekarang aku ada, Abang Rajim ada, Aiman ada, Jay ada, Jay kaki racun. Ada Prof Murtada. Mungkin lah next time kan. Kita boleh buat speaker jemputan ke kan. Setting macam mana. Stop, Prof dia ni pakar bunyi jamban. Dia nak audio dia bunyi macam dalam jamban. Lepas tu kita ada tim kita. Sekarang kita, apa yang saya belajar, kita boleh check bila mic aku okey tak, kau dengar suara okey tak. Jadi bila kita dah ada member yang memang sama hobi, sama minat yang kita ni, kita boleh check and balance. Dan kita tahu nak beli kat mana murah, apa jenama bagus, apa jenama jangan beli, next apa kena buat, kita boleh faham.
Kan? Kalau macam antara kita paling high level tu lah Mr. J lah kan. Yeah. So kepada kawan-kawan yang sekarang tengah menonton kita kat Facebook, tolonglah share kita punya video ni merata-rata. Tolong share ke dalam grup Shah Alam, grup setempat tu kan. Boleh lah, barulah kita punya penaja happy sikit. Okay. Share ke siapa kat Semenanjung, tolonglah share. Aku kalau share kan nanti orang Sabah tanya, mana mau bilik ni? Aku dah tak tahu nak menjawab macam mana dah. Betul juga. Dia tak masuk Shopee lagi barang ni, tak silap aku. Kalau masuk, benda tu barang basah. Bila takut sampai sini kan benda tu dah jadi lain pula. Takut lain. Itu jadi masalah tu. Betul. Nanti pening pula owner dia kerana nak mikir, nak kena menjawab. Okay. Aku mau share dekat sini satu. Dekat sini satu. Warga Malaysia satu. Dekat warga Bangladesh, Nepal. Dia mesti dekat-dekat ni. Shah Alam. Warga Shah Alam. Nepal beli buat mandi. Weh, tak apa, dia beli banyak. Kita rasa yang kita kena jemput dia orang, kena konsumkan. Itulah, kau angkat dia orang satu orang, dua orang ajar kita something. Macam mana tak ada orang yang boleh ajar kita ni? Saya belum dapat bunga jengkih lagi. Aku belajar benda baru lagi lah, baru kejap tadi. Apa benda? Kalau pakai kamera buat video cam, dia makan bateri macam hanat siut. Lah memanglah. Okay, aku lah ajar kau. Aku pun ada buat setup macam pakai DSLR macam kau ni. Kan memang best lah dia punya sebab dia bokeh, dia punya sharp tu. Tapi masalah dia itulah dia kabur tu kan. Jadi aku kurang pakai tu. Keduanya, aku jumpa sebab masalah bateri itulah. Jadi dia beli dummy bateri tu, dia jual dummy bateri tu dalam Shopee. Betul. Jadi dummy bateri tu dia dah ada kabel dia dah. So kau masukkan bateri tu, dah ada kabel kat bawah keluar kan, pergi ke plug. Jadi kau cocok terus, senang, dia running je. Tak payah cerita nak cas-cas apa semua. Alright. So kalau kau decide memang nak pakai kamera tu, pakailah. Ataupun belilah GoPro. Macam aku dengan Iman. Aku Hero 4 je. Aku Hero 3 lagi. Kalau kau tanya orang-orang yang ada Hero Hero 3 lama-lama kan, Hero 4 ke kan, kau tanya, jual kat aku 200. Dia orang mesti jual punya lah. Barang tu dah tak boleh pakai. Memang ada action kamera, tak mana nak kena cari lah. Tapi bukan GoPro lah. Habis tu yang China punya lah. China punya. Boleh. China punya boleh. Kita cari lah. Sebab kebanyakan yang China punya pun dia tiru je GoPro tu. Facebook. Ataupun Carousel. Banyak. Kalau kena beli advance sikit, kau beli Hero 8 ke, Hero 9 ke, itu tak payah. Baik dia sebut Hero 8 or 9, ingat dah sebut iMac lagi tu. iMac tu perlu. Okay. So kepada rakan-rakan yang baru tiba dekat kita punya live Facebook di Clubhouse, anda hari ni kita nak buat style pitching sikit. Session kita malam ni, session podcast kita kali ni, Mama Podcast ni, kita buat pitching style, iaitu anda boleh angkat tangan, raise your hand dekat dalam club, dan juga ajar kita something dalam tempoh 3 minit. Ajar kita something. Okay. Jadi segmen kita malam ni ditaja oleh Barang Kisar, keluaran Masdar Food dan Oven Besi yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor. Bahan memasak seperti bawang besar, cili kering, bawang putih, halia, serai dan lengkuas kini dengan gaya alternatif yang telah siap dikisar sesungguhnya memudahkan untuk anda memasak. Dan meningkatkan semangat untuk ke dapur. Jimatkan masa. Mengurangkan serabut otak mengkema tu nak masak. Tahu cedok, tabur. Selesai kau je. Jadi dia telah tersedia dalam pack 500 gram, 300 gram dan anda hanya perlu mencedok dan meneruskan masakan. Jadi anda boleh cari kita di Instagram ataupun Facebook, search Barang Kisar. Barang Kisar satu perkataan, one word. Okay, so itu dia kita punya ni. Kejap. Aku ada dia punya ni tak Ustaz. Aku nak tengok tadi. Aku ada buat dia punya. Aku terlupa nak upload. Okay, tak apa. Teruskan. Apa ni?
Alip, lagi? Next. Apa benda kau boleh ajar? Benda PKP ni. Aku PKP ni benda Rin. yang... Apa ni Rin? Okay, cari dulu. Tak, tunggu dia tengok. Apa tu, monitor. 150 ungkapan bahasa Cina. Buku tu. Ada orang teracun, bang. Itulah. Bagus kan? Best Bagus kan? dia Betul tak buku bagus buku ni. tu? Bagus kan? Best gila kan. Sebab dia tulis dalam bahasa Melayu. Kan. Itu bagus buku tu. Bukan setakat dia tulis dalam bahasa Melayu. Dia punya apa tu, terjemahan dia tu dalam kita punya sebutan. Dalam kita punya sebutan. Bukan dalam sebutan Yes. Jadi sebelum ni kan dia ada macam calik atas, calik bawah, 2 titik lah. Kita tak reti sebut benda tu. Kan? Kalau orang Cina, kalau orang Cina bila dia eja dalam Rumi, ta for example kan. Ta tu dia eja DA bukan TA. Kita duk baca dia hau rupanya ta cia hau. Sebenarnya ta cia hau. Ada tajwid dia juga. Ada tajwid. Jadi hari ni ta cia hau. Aku kena buka buku ni jap. Dia tak ada jawab masalahnya. Dia ada jawab. Dia ada jawab dia. Aku tak baca ambil lagi lah. Ingat kau dah khatam dah. Zat, aku nak pergi ambil buku aku jap. Kau sambung. Aku nak ambil kat buku. Wohen hao. Memang mah. Hai pucoa. Lost. Macam Cina. Aku lost. Anak aku bagi kata kapi. Okay, biar. Dia buku aku. Spider yang tak nampak. Tereng. Kasih besar sikit. Tada. 150 ungkapan mudah bahasa Mandarin. Jadi dia punya kelebihan dia apa? Sebab dia ada tulisan dalam bahasa Melayu tau. Contohnya Bagi contoh dia. Contohnya, kasih zoom out sikit. Zoom in. Nampak tak? Minta maaf, I'm sorry. Lepas tu dia ada ejaan pinyin tu. DUI calik, BU calik, KI calik kan. Tapi sebenarnya sebut dia sebelah tu Tuek Puci. Tapi dia sebenarnya QI tu sebutan dia bukan ke. So dia ada nada dia sebenarnya kan. Nada dia tu itu yang betul, tapi baik kita nada tu kita betulkan kemudian lah. Betul tak? Kita belajar dululah. Aku rasa sangat membantu lah buku ni. Sebab aku masuk kelas kan. Dalam minggu depan hari Khamis ada test. Tu ya aku gegas beli buku ni. Lepas ni Syahrir nak pergi Tanah Besar lepas COVID dah habis. Ada vision ni Rin. Dah tinggal separuh dah. Dah tinggal separuh dah. Balik lagi separuh. Dah ada tocang. Tapi dia ada beberapa minta maaf kan. Minta maaf. I'm sorry tu Tuek Puci. Lepas tu minta maaf Pocen. Aku cuma belajar tu Puci. Dua-dua minta maaf kan. So penting tu macam kenapa kita nak kena ada minta maaf yang betul pada waktu yang betul. Contoh macam kau pergi funeral kan, kau pergi majlis majlis pengkebumian kan. Ada orang mati dibunuh kan. Lepas tu kau pergi jumpa family dia, kau cakap I'm sorry. I'm so sorry for your loss. Okey lah. Tapi kalau orang cakap I apologize for your loss. Dua-dua pun minta maaf, tapi I apologize tu biasa orang yang bersalah je cakap. Kan? Jadi engkau lah mungkin pembunuh dia. Okay. So buku ni berharga berapa? RM39 lah. RM39 murah je. Dekat Shopee dia jual. Tak mahal sangat. So menarik lah ni. Berbaloi lah. Berbaloi. Dia ada 150. Jadi banyak benda lah. Apa cadangan awak? Ni Ocean me Chin Ye.
Ni, jadi kau kena cakap dia kena bunyi macam Cina sikit lah. Kau kan dia biasa dengar Cina yang macam sebelum DVD main movie tu kan dia ada ni ceput. Dia cakap tu kan. Kau kena guna nada yang sama tau. Banyak sangat terwajah yang berjeris ni. Aduh. Kan. Yotion me fen pek. Apakah apa tapi kan lepas aku baca buku ni Syahril, aku rasa macam bahasa Melayu lagi simple tau. Betul. Daripada bahasa Melayu. Memanglah. Dia punya tamadun dia dah berapa ribu tahun. Yelah, sepatutnya tamadun kau jadi maju, kau jadi makin short form macam Indonesia. Kan? Ketepe lah, pulsa lah, bihar lah, sede lah, wese lah. Okay, Barjim, kita nak minta Kuku KB ajar kita sesuatu malam ni. Boleh. Kita angkat dia naik. Sebelum tu kau kena bagi aku bunga cengkeh dulu. Bunga cengkeh? Bunga cengkeh tu apa? Astaghfirullahalazim. Oh, okay. Sorry. Aku lupa lah. Kita cakap tengok skrin. Okay. Masalahnya kan, aku faham masuk bunga cengkeh tu je. Tapi Abang Raji tak dapat lagi. Itulah, aku tak faham. Cakap lah. Nak kuasa. Batak light. Cakap lah macam tu. Cakap lah, Abang Raji, saya batak light. Saya nak jadi moderator. Ni. Dia naik lah. Okay. Yo, bro. Okay. KB, kita punya sponsor malam ni. Apa khabar? Baik. Thank you. Okay. Apa satu benda yang kau boleh ajar kita orang? 3 minit. Apa dia? Apa satu benda yang kau boleh ajar kat kita orang malam ni? Satu benda? Simple pun boleh. Tak payah susah. Benda simple je. Apa benda yang kau boleh ajar kita orang? Kita orang kau ajar ni. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Apa benda? Ada banyak lah benda. Aku communication, aku buat baju kat Bandung okay. Aku on communication tu banyak lah aku belajar dengan diorang. Yang bahasa yang kita selalu guna dengan diorang selalu guna berbeza. Kalau macam gampang tu kita dah biasa dah dengar lah kan. Yes. Gampang kita dengan gampang diorang tu lain. Gampang diorang mudah lah. So kalau communication dengan diorang kadang-kadang kalau cakap semalam tu, kita semalam lah. Diorang malam tadi. Tengah malam tadi. Oh, kalau cakap semalam tu maksudnya malam tadi? Malam tadi. Kalau nak cakap semalam, cakap kemarin. Kemarin tu semalam. Dia terbalik. Bukan terbalik, dia kurang satu hari. Dia kurang satu hari. Betul. Dia kemarin. Lepas tu kalau aku dia bagi aku contoh gambar-gambar untuk production baju tu, sampel-sampel. Kalau aku pernah cakap pas tau. Cakap okay ni pas. Lepas tu diorang semua blank kejap. Saya no dia cakap. Itu dekat WhatsApp lah, kalau kat WhatsApp kan. Okay. Diorang kata, habis tu nak kena buat balik ke? Cakap, tak ada lah. Carry on je lah kan. Okay lah. Itu ke mana pula? Rupanya pas tu bagi diorang, tak nak. Pas tu. Dia pas. Pas tu reject lah. Pas tu reject. Aduh. Macam next. Jadi aku punya, so aku akan cakap kat diorang lanjut lah. Okay, lanjut. Lanjut Lanjut tu maksud dia? Lanjut tu okay, boleh teruskan, proceed. Teruskan. Pak, lanjut Pak. Lanjut, betul. Lanjut ya. Langsung. Bisa. Langsung tu okay, kasih on terus. Macam tu lah. Lepas tu Kau mengingatkan aku petang tadi, aku ada budak Indo message aku. Dia bagi gambar video sajak. Cakap padu. Cakap padu Felix. Lepas tu aku jaga tengok dia bagi, bang, padu tu apa bang? Kau kena cakap mantap. Itulah mantap. Mantap atau keren. Itulah. Keren ni sebenarnya apa? Keren. Karen. Bukan dia diambil daripada perkataan apa? Perkataan asal dia. Keren. Karen ke? Grand. Bukan. Macam gempa. Gempa Gempa. Kalau bahasa English, grand lah kan, grand. Tak, dia orang akan pakai keren lah. Keren. Keren. Yalah, kira di English kan, banget. di Indonesia kan bahasa English daripada perkataan grand tu. Keren. Mungkin lah. Aku Amerika je ni. Aku tak tahulah. Mungkin lah. Tak sure lah.
Oh, grand. Ada orang kat tangan. Okey, Namila Devi Ramasamy. Jap. Alif. Ya. Kak Nabila. Mak ilmu dah masuk ni. Kak Nabila Devi. What Ingat tak? Nabila Devi. Dalam StreamYard tak nak masuk ke? Sekejap. Aku baru buka iPad. Sekarang tengah on the way buka laptop. Ingatkan dua buka lain pula. Aku pun tengah fikir macam tu juga. Namila. Okey, Namila. Welcome. Okay, aku boleh turun lah. Boleh. Thank you Kiki. Ni cerita pasal apa? I tengok your pin I. Okey, sebabnya you angkat tangan kan. Jadi kita sekarang ni buat session kita nak minta siapa-siapa listener kita yang angkat tangan, ajar kita something. Satu benda yang you boleh ajar kita orang. Apa benda yang you boleh ajar kita orang dalam masa 3 minit? Apa Namila boleh ajar kita orang? Okay, sekarang kan virus ni di udara tau. Jadi kita orang tak boleh travel. Yang jadi masalah sekarang, kami nak hantar barang-barang runcit, makanan pada warga MAS, OKU yang memang tak boleh keluar dari rumah tau, because dia punya immune system tak kuat kan. Okay. And then lepas tu lagi satu, harga barang pun ya Allah mahalnya. Dah naik sekarang? Minyak, you tengok minyak satu botol dari RM19 boleh naik sampai dekat ke RM30. So kami pun menghadapi masalah tau. And then roadblock. So kami terpaksa panggil, kami tak boleh masuk kawasan tu. Suruh orang yang memang kalau husband dia disabled, wife dia terpaksa datang ambil. Kita kumpul dekat satu tempat, suruh dia orang datang ambil. Kesian tau. Yang duduk flat, yang duduk atas, yang tak boleh turun. Macam mana? Bila saya fikir-fikir macam ni kan, saya tak tahulah sampai mana. Okay, kerajaan bagi 500. You bagi one off. Lepas tu dia nak makan apa? Dia nak makan apa sih? Namila daripada organisation apa? Kami semua keluar duit sendiri. Kami tak bukannya macam ada pertubuhan ke? Tak adalah Tak ada. Kami buat sekumpulan sendiri. So itu kita cakap, kalau kerajaan bagi sekali, habis yang lain-lain tu lepas tu dia nak makan apa? Ya, betul. Dia ada savings, yang tua-tua tu yang dah habis savings. Kesian tau. Rumah sewa tak bayar, everything. Saya memang, walaupun saya OKU, saya selama ni orang fikir OKU selalu perlu dibantu. OKU dia tak bantu orang bantu dia. Tapi saya akan bukti, saya nak bukti kepada masyarakat, kami OKU boleh bantu masyarakat. Betul. Itu yang saya sekarang memanglah saya pencen saya ada, sewa rumah saya ada, saya nak bagi balik apa yang Tuhan dah bagi pada saya. Saya nak bersedia untuk hari mati saya. Betul. So saya cuba yang terbaik, tapi itulah kadang-kadang tersangkut. Itu yang saya geram, kesian kan, tuan. untuk korang tak tahu, Puan Namila ni dia adalah OKU penglihatan. Yes. Okay. Namila ialah OKU penglihatan. Gunakan apa yang dia ada untuk bantu OKU lain. Sangat-sangat murni bagi saya rasa kan Namila kan, pada pendapat saya kan, terbaik kan sebenarnya kalau lah ni zaman saya ni orang tua tengok janggut saya dah ada putih-putih dah. Saya pun tua juga. Saya lagi pula 62. Ya ke? Alamak. Sebab tu kita panggil dia abang. Patutlah kita panggil dia Kak Namila. Okay. Abang dan kakak sesuai lah. Okay, Kak. Saya punya pendapat kan, kita kena balik pada zaman orang kampung dulu-dulu, betul tak? Kalau orang kampung dulu-dulu, dia jaga jiran-jiran dia tau. Dia tengok siapa jiran dia, apa cerita jiran dia. Bila memanglah kadang-kadang dia orang membawang, dia orang duduk bersembang cerita kutuk-mengutuk tu biasa. Itu lumrah asam garam duduk kat kampung kan. Sembang-sembang kutuk-kutuk cerita-cerita pasal orang. Tapi bila susah, dia tengok tau jiran dia. Kenapa dah lama tak keluar orang ni? Apa jadi dia ni sakit ke tak kan? Macam ni. Tapi dekat kita punya bandar sekarang ni dah jadi sifat individualistik tau. Semua macam kau punya hal. Orang tu mati bau dah baru dah tahu orang tu dah mati punya kan. Jadi saya rasa inilah masanya kita rakyat Malaysia ni dia kena amalkan balik budaya zaman kampung dulu. Itu tengok balik kan. Tapi kan yang jadi masalah sekarang, masing-masing kerja, pergi husband and wife kerja, jumpa sebelah pun tak nak senyum. Tapi diorang lupa tau, bila emergency, jiranlah orang pertama yang akan bantu betul, bukan saudara mara you. Yes, best. Itu ramai orang lupa. And lagi satu, racial discrimination
nampak very obvious lah sekarang. Saya tak suka tu. Bagi saya you hantar saya kat orang Cina ke orang Melayu ke apa ke, saya mana-mana pun saya boleh adjust tau. Sebab saya dari kecil saya dah dengan orang Islam ke orang apa pun saya boleh adjust. Saya tak ada masalah. Tapi sekarang susah lah. Orang kampung hari tu saya kan? Saya dan kawan saya pergi hantar supply dekat satu kawasan PPRT lah. Habis tu dia cakap tak, memang supply dah habis lah. Ini untuk orang Melayu saja tau. Suruh carilah orang you, suruh carilah orang you untuk bantu. Dia cakap macam tu. Semua datang dari perut you, mati pun 6 kaki jugalah, sama manusia. You pun ada rasa. Tak apalah salah you bagi sikit. Saya dengar saya sakit hati. Saya kata, alamak, kita dah habis ni tak cukup. Kita tak jangka lah diorang datang lebih-lebih turun kan. Jadi kita datang tak cukup. So terpaksa balik, ambil balik. Tapi it's very bad lah. Orang tak ada makan apa semua. Sedih lah. And then saya tengok ada satu pesakit kanser tau, umur 76 tahun, dia tak kahwin, dia duduk sorang-sorang. Rumah tu macam dah nak runtuh tau. Kita suruh nak hantar dia ke rumah kebajikan, dia tak nak. Dia tak ada adik-beradik, semua dah meninggal, anak saudara dia semua kat KL. Kesian tu, umur 76. Kalau apa-apa hal berlaku tengah malam, saya tanya kawan saya, kalau apa-apa hal berlaku tengah malam, entahlah tak tahulah. Dan semua orang macam tu, macam tak tahu nak buat apa kan. Bersyukurnya saya, walaupun saya OKU, saya masih mampu bergerak macam orang nama. Saya cuma mata je tak nampak. Other than that, I'm okay. Ya, betul. Saya sedih lah bila saya tengok orang-orang macam ni. Sedih. Sangat sedih. Betul. Thank you Nabila atas perkongsian. So malam ni kepada listeners yang dekat bawah, malam ni kita buat satu session di mana kita minta korang semua ajar kita something. Jadi tadi kita dah gila-gila ajar mengajar lah. Okay, so sekarang ni perkara kedua pula yang aku belajar. Aku dah ada senarai tu. Ni dah lari ke mana dah senarai tu. Banyak sangat buka folder. Aku lupa lah. Okay. Okay, satu benda yang aku nak pernah ajar ialah guna hanger. Guna hanger dawai untuk tahan kain pelikat kalau anak anda bersunat. Ni aku kalau boleh nak claim sebagai inilah dia ciptaan aku. Jadi dia cara dia macam ni. Kan kau ada hanger dawai kan? Hanger dawai tu kan, yang bentuk 3 segi tu kan. Kan dia boleh lipat kan. Jadi engkau lipat saja dia 2 dalam bentuk 2 tau. Kepada 2 bahagian. Lepas itu, dia punya atas dia tu kan, yang cangkuk dia tu kan, tempat kita sangkut tu kan. Yang itu engkau halakan keluar. Jadi dia punya kaki tu hala ke dalam, yang cangkuk dia cangkuk keluar. Jadi engkau sangkutkan dekat kain pelikat, penyangkut tu. Di dalam kain lah. Jadi sangkutkan kat kain pelikat, dekat gulungan kain pelikat tu sangkut. Jadi automatiknya dia punya bawah dia tu akan membentuk tiang kemah lah. Aku pakai kain pelikat ni, aku nak demo boleh? Boleh demo boleh. Bahaya. So kalau kau nak kemaskan lagi kan, kau seletip dekat peha kau dia punya tu, supaya budak tu bebas bergerak kan. Jadi tak terlucut lah dia punya tu. Kau seletip dengan hujung dia tu dekat peha budak tu. Ni siapa eksperimen dekat Mikael dengan kalau kau pergi YouTube aku kan, ada part yang aku panggil aku festival potong burung tajuk dia kan. Jadi aku buat benda tu. Mental suit dapat bapak ni. Dia buat patut tak YouTube. Besok anak tengok kan, dah besar. Lama bapak aku ambil aduh. So boleh cuba. Siapa ada anak lelaki yang nak bersunat, okey. Hanger dawai hanger dawai tu membuatkan dia boleh bebas. Kau nak bagi dia pakai seluar pun boleh. So kau sarung seluar tu kan. Sarung seluar tu hanger tu kat dalam. Lepas tu dia punya yang kau dah lipat tu dia akan menongkap peha dia lah. Seletipkan peha tu. Jadi dia bebas jalan, tak kena dia punya bebet. Aku belum ada rezeki anak lelaki. Belum rezeki. Aku ingat kau nak cakap aku belum sunat lagi. Kuat. Okay, Alip nak share? Mana Syahrin tak keluar video ke ni? Syahrin kau okey ke? Saya okey Syahrin. Okey. Okey. Mak ilmu pun tak keluar gambar ke ni?
kabur dah beli iMac. Aduh, Mak Ilmu pun sama. Tak, tu masalahnya aku kat tingkat atas. Kali ni internet macam gampang kat sana. Okey. Mak Ilmu, kau tak ajar benda lagi. Cepat ajar satu benda. Ajar satu benda, okey. Mungkin benda ni korang dah dapat tahu lah. Okey. Okay, so basically kan phone kan selalunya macam cepat panas kan. Cepat panas pun kadang-kadang disebabkan kita punya casing, kita pun beban nak pakai casing yang lawa-lawa begitu. Padahal dia punya casing tebal ataupun penyerap haba yang sangat efektif. Oh, phone. Yes, phone. Aku ingat hati tadi. Satu tips yang untuk yang ni aku based on forum Apple So kalau siapa yang nak jaga bateri dan kepanasan phone, okey. So satu tips adalah masa main game buka cover tu. Masa main game. Okey. So masa main game buka, jangan pakai ni sebab dia akan overheating kat situ. And lagi satu, kalau siapa yang tengah charge phone, seeloknya bahawa macam semua orang tahu, tutup segala connection supaya connection tu yang akan pakai signal yang benar atas. So yang akan menyebabkan overheating. So kalau boleh masa charging phone tu tutup segala network bagai semua, tak payah nak airplane mode, just tutup wifi, tutup mobile data, dan seelok-eloknya buka cover tu. Okey, tapi dia punya monitor, dia punya screen menghadap ke bawah kat meja sebab dia punya haba tu akan keluar ke atas. Dan kalau masa charging tu seelok-eloknya buka cover tu, because dia macam bila kita macam pergi sauna. Kalau pergi sauna mana ada kita pakai baju kita berbogel kan. Macam tu juga konsep charging phone. So charging phone ni macam bersauna. So kau bayangkan phone tu kalau nak bersauna mesti bogel, tak boleh ada baju. So buka dah kau punya cover. Itu saja. Sekian, terima kasih untuk pengajaran yang pertama daripada aku. Okey, yang pertama daripada kau. Okey. Aku ada Kowe kat rumah ni kan. Kowe yang air filter kan. Air purifier. Kan belakang tu kan keluar angin kan. Aku cas handphone aku tak kat situ bang. Cas handphone aku sejuk. Lagi bijak tu. Kau letak dekat situ aku, kalau korang tengok lah kan dekat video kita sekarang ni kan. Kalau kita nak ukur daya intelek satu orang kan, adakah kita boleh ukur melalui jumlah buku kat belakang dia orang lah kan. Jadi aku rasa yang paling cerdik sekali mungkin Syaril lah. Aku rasa aku paling fail kot. Kamera berapa kali kong. Weh, kalau macam tu aku dapatkan dan internet secepat mungkin sebab aku rasa buku paling banyak kat aku, belakang aku saya. Tapi masalahnya Tuhan menghalang aku daripada riak malam ni, so dia tak kasih aku tunjuk harta karun kat belakang hari ni. Tapi Aiman kau tahu, Aiman dia ada Didi and Friend je dekat belakang ni memang. Didi and Friend anak aku kat bawah. Kan. Sebab tu kau tengok Aiman dia happy go lucky je. Dia ada golf tu, golf putter. Kalau tu bawah lagi, tengok bawah tu ada buku. Ada buku ni. Banyak buku balik. Itu orang tak bagi dia Ahmad, aku nak hantar balik. Aku ada buku lah, kat bawah-bawah aku ni ada banyak gini buku. Biasa buku bang, kalau paling best buat ala kepala. Dah tidur. Ni. Itu senang absorb masuk room. Fotografi Ustaz Mukmin, gaya Mukmin. Ustaz Zaidul punya fotografi punya buku. Tapi dia capture gambar dia bang, macam like gambar tu hidup habis tau. Ya, dia memang gila fotografi dia tu. Dia kalau beli lens kan, miskin lah kau. Dia tu macam Syahril beli speaker. Ustaz Zaidul beli lens macam Syahril beli speaker. Aku bangga lah. Aku ada persamaan ke dengan Ustaz Zaidul. Disamakan, babe. Bukan selalu kan. Maknanya Syahril dengan Ustaz Zaidul lebih kurang sama lah. Sama. Tengok dahi pun sama tu. Betul. Okay, Syahril kau simpan janggut ni sekarang. Jangan potong. Jangan potong kan. Itu hari aku dah panjang sangat lah. So, aku trim sikit. Okay. Tak payah teri. Dia takut kalau panjang tu nampak tua sangat. Tapi tak lebat tau. Dia yang lebat je lah macam dia janggut dia lebat macam Aiman. Ustaz Zaidul. Dia ambil bulu lain. Capak. Aduh. Kan.
Aiman ni dia potong kat leher ni kulit kat leher ni dia tarik kan, dia potong jahit kan. Lama-lama yang kat bawah ni dah naik sampai atas kan. Duduk. Okey. Prof kat bawah ni aku nak minta Prof ajar lah. Prof ajar something lah Prof. Tadi aku nampak Abang Razi minum teh tau. Itu teh sana tu ke? Bukan, aku ada 2 teh yang aku minum sekarang ni. Aku combine 2 teh. Satu ialah teh green tea kan, green tea. Satu lagi ialah teh penenang. Wah, calming tea. Aku tak tahulah ni ada geng-geng office aku daripada Ipoh, dia orang hantar masa hari bulan puasa dulu, dia macam hadiah bulan puasa lah kan. So dia hantar satu teh. Dia aku suka green tea ni malam. Ni satu benda yang aku nak ajar korang. Green tea kalau kau minum malam, contohnya Lipton green tea ni kan. Dia akan buat kau punya kau jadi calm. Dia ada elemen calm, tenang. So mudah kau nak tidur. Macam chamomile tea. Yes, dia macam chamomile tea. So any green tea kau boleh guna, minum, dia akan bagi kau benda tu lah. So kau senang nak tidur lah. Mudah nak tidur, insyaAllah lah. Asbab. Prof nak naik. Prof, kasih ajar kita satu barang, Prof. Kasih baik punya, Prof. Alright. Pandangan dah tak ada orang kat bawah, jadi saya pun naik lah. Prof, dekat kita je Facebook pun ada 150,000 orang tengok ni. Yang komen tu saya tu. Yang 3,000 komen tu, itu saya lah tu. Prof, 3,000 komen duduk kat bawah pun boleh lonely, Prof. Apa? Aku jajak. Okey, Prof, teruskan. Okay. Misi dah biasa buat kerja kat dapur kan. Okay. Tapi pernah tak kena kupas bawang sedulang ke sebakul kan. Kupas bawang merah lah umpamanya. Okay. Kalau dulu kan orang rewang kan. Kalau rewang tugas hari sebelum untuk nak masak tu nak kena blender bawang kan. Tapi sebelum nak blender kan kena kupas dulu bawang tu. So kalau kupas bawang biasanya akan mata pedih kan. Masuk gas daripada bawang tu. Okey, cara dia kan. Cara dia kita rendam dulu bawang yang kita nak ni. Terutama bawang merah lah. Bawang merah tu kita rendam. Kita bagilah dalam setengah jam gitu. Okey, jadi masa kita rendam tu yang cantiknya kita kupas dalam rendaman tu juga. Kita kupas bawang tu dalam baldi, dalam besin tu. Dalam besin tu. Sebab yang menyebabkan mata kita pedih ialah gas yang keluar daripada hirisan bawang tu. Jadi kalau nak pantas kita buat kerja kupas bawang tu satu bab. Jangan kupas bawang tu nak hiris. Hiris bagi tim lain-lain lah. Macam tu memanglah tak pedih mata kau, Prof. Itu tip dia. Jadi betul juga, bijak kan, bijak. Tapi sekarang Prof, sekarang ni kita dah ada ni Prof. Kan? Barang kisar ni, barang bawang besar kisar blended edition. Produk sponsor kita ni, lengkuas kisar dia ada, cili kering kisar. Bawang putih kisar, semua dah ready. Kita tak payah nak pedih-pedih mata, pedih hati je sikit masa beli. Okey dia ni je yang pedih mata kisar benda ni. Wallet pun pedih lah. Tak pedih. Wallet tak pedih sangat, tapi aku tak tahu lagi berapa harga dia. Sebenarnya berapa ringgit harga. Syarif dia tahu. Ada tulis harga tak? Ada tulis harga tak dekat dia punya packing? Harga jap. Ada peti sejuk bawang kau tu. Dah macam Doraemon. Bos ada kat bawah. Kita angkatlah dia bos dia. Bos, berapa harga dia, bos? Oh, betul lah bos, tak bagi harga. Tak ada harga lah. Tak ada harga. Itu free sample real, memang harga murah sikit. Alah, tak pedih. Berapa harga barang kisar ni, KB? Harga RM15 untuk 500 gram. RM15 untuk 500 gram. Tapi boleh pakai banyak kali kan? Banyak kali boleh. Boleh.
Dengar Prof. Jadi tak perlu. Boleh tahan lah. Dia punya shelf life dia kalau sejuk beku 6 bulan frozen. Boleh simpan 6 bulan. Ya, betul. Jadi tak pedih. Wallet pun tak pedih Prof. Wallet pun tak pedih. Kan? Siapa kaki masak aku rasa memang rasa benda ni sangat mudah untuk diorang lah. Cuma sekarang ni produk ni dia masih belum orang rasa macam masih benda baru lah. Dia rasa benda ni baru. Tapi siapa yang dah start guna memang rasa benda ni memudahkan lah. Bang, ni aku nak bagi tu kan. Jadi orang ni praktikal. Sebab apa benda kalau contoh aku hidup berdua, aku takkan nak masak something, contoh ayam masak merah. Aku nak masak untuk dua orang, aku masak 4 portion lah. Maksud makan satu portion makan hari ni, satu portion makan esok, satu portion makan lain. Biasa kita kalau ayam masak merah tu lagi sejukkan, lepas tu panaskan, memang sedap makan. Takkan aku nak blender bawang banyak-banyak. Betul. Takkan aku nak pergi blender bawang sikit-sikit. Leceh juga tu. Betul juga kan. Blender bawang banyak dengan bawang sikit, sama je dia punya leceh tu. Jadi aku beli kau punya tu, aku pakai sikit. Jadi nanti aku simpan dalam peti sejuk. Lepas tu besok aku nak masak, aku pakai lagi sikit. Jadi bukan aku sekadar dapat jimat bawang tu tak payah rosak, aku pun dapat jimatkan masa. Tak payah sibuk-sibuk nak pergi blender kau punya bawang yang aku nak masak. Benda yang paling, sebab aku benda yang aku selalu masak, benda yang paling boring nak masak ni bila kau nak prep. Dengan nak kemas. Dua tu je lah. Bukan masa kau nak start tu. Kau nak start masak. Nak buat misal plus tu yang leceh tu. Aku kalau bab masak ni, aku kalau bab masak ni, part yang paling aku stres ialah lepas aku dah kenyang tu. Aku memang biasanya ngantuk dan sebagainya. Itu yang part yang paling susah. Itu perangai jantan selalu itu. Aku tak masak. Itu kena cek tengah tinggi tu. Okey. Biasa aku kolesterol okey. Okey, harga dah affordable lah, 15 untuk concentrated punya barang tu okey kot. Betul. Sebab kau bukan pakai sekali. Untuk yang harga untuk 300 gram murah sikit lah. 300 gram murah sikit. Tapi untuk 300 gram sekarang ni aku buat lengkuas serai dengan halia sebab benda tu jarang sikit orang guna. Contoh aku bagi portion kecil. Macam gini kan, kalau kau ada orang macam contoh tukang masak, dia ambil produk kau ni, dia buat sambal ke, dia buat macam kuah bawang ke, kuah sambal halia kan. Masa lagi itu one of the marketing yang kau boleh guna. KB, aku nak cabar kau satu benda lah. Aku nak cabar kau buat barang kisar punya produk ni, iklan dia macam Thailand punya video, macam iklan Thailand. Itulah aku tengah fikir juga sebenarnya. Kan, maknanya dia punya direction dia macam lain opposite betul kan. Tiba-tiba lah barang ni punya je. Macam tu. Pelakonnya abang ambil Mak Elmo tu. Mak Elmo. Aku macam Thailand lah. Syaril. Thailand macam sini. Aku tengah boleh buat bank kita. Aku tengah buat research juga on that part sebenarnya. Kan. Aku pernah tengok satu iklan Thailand yang pasal ni tau, yang satu orang ni dia bawa babi dia bawa daging lah. Orang Thailand kan dia bukan Islam kan. Lepas tu dia tengah bawa naik motor ni kan, kena tahan roadblock. Lepas tu bagaimana ni? Babi buat apa ni? Babi. Buat apa babi? Nak hantar kat sana lah perut, dia kata. Tak boleh. Dia tahan tau. Lepas tu kejap lagi gula pula datang. Tak boleh masuk juga roadblock. Rupanya di iklan dia tahu apa? Iklan Citosan. Pil Citosan. Maknanya pil Citosan tu dia halang semua benda-benda ni daripada masuk ke perut lah. Dia macam polis roadblock lah. Tapi kelakar Sul. Gitu. Buat macam tu lagi Bi. Satu kelakar punya yang orang boleh share mengata-kata ketawa kan. Boleh aku cuba. Aku sahut. Tahu aku percaya. Cuma tunggu je lah nanti. Kalau ada rezeki cepat, kalau tak ada rezeki lambat. Tapi aku memang nak pergi ke situ. Memang aku nak buat marketing kali ni lebih baik lah. Kalau yang iklan tempoyak tu dah settle dah. Itu kau rakam video Syaril nyonyok je.
Tempoyak. Settle. Dah habis duit. Dah habis. Satu paket tu dah habis. Tengok. Jam kau kepala ni. Kau tu tak video ni. Syahrir Aku nak tanya lah. Dia kata dah habis tu, dia pegang kepala dia macam dah habis. Dah habis. Macam dah tak boleh. Tak boleh belah dah. Macam kalau buat barang dah tak ada esok lah. Aduh, jam kan. Syahrir nak tanya apa? Tak, apa tu, tempoyak ikan bilis tu memang dekat Raub, dekat Temelur sana semua memang rasa dia kebanyakannya macam tu lah Kalau nak cakap original dia, rasa dia macam tu tapi lagi sedap. Lagi sedap? Oh, yang original punya lagi sedap daripada maksudnya, ni. Sebab yang ini kan aku buat dalam kuantiti banyak. Bila aku buat kuantiti banyak, aku memang gunakan cara dia lain sikit masak dia. Sebab kita guna kilang kan, OEM. Tapi masa masak tu memang aku ada situ lah, aku jaga apa semua. Cuma dia ada sedikit lari. Tapi nasib baik tak banyak lari. Aku tak banyak lari sebenarnya. Tapi kalau kau makan yang original betul-betul tu, sebenarnya lagi berbeza sikit lah rasa. Kau akan dapat dia piau lah. Kalau kau rasa, Syaril, kalau kau rasa yang aku KB yang tu dah sedap pun aku tak tahu macam mana rasa, yang ni dah sedap sebab apa? Sebab tempoyak yang aku pernah rasa kan, lama mana aku makan, kebaikannya daripada belah-belah selatan lah. Sebab aku banyak habiskan masa dekat Melaka, Johor lah kan. Tak pernah lagi lah rasa tempoyak macam ni. Apa ni orang Melaka? Rahnat ni derhaka punya Melaka, derhaka. Sedap kau kena rasa dulu. Tempoyak Melaka, Johor lain. Sebenarnya memang benda ni banyak dekat Pahang je. Itu yang aku Koi bangga cucu Pahang. Betul. Lepas tu kawan aku dekat Kelantan, siapa ni, ada aktivis politik tu, Jeming Hassan tu. Dia terperanjat bila dia ingat aku, dia nak support aku lah. Dia belilah. Lepas tu bila dia ingat aku buat tempoyak yang tempoyak kosong tu je tau. Tempoyak kosong, ada cili. Sebab dia kata dia tak pernah tahu yang tempoyak ni boleh masak macam tu. Tengok, itulah dia. Kan? Aku biasa makan tempoyak yang kosong tu lah. Kau ingat dia colik durian lah. Ada cili tu kan, cili biasa, cili bumbuk situ kan. Itu yang paling light lah. Yang ini yang portion masak dia ramai tak tahu. Tapi kalau kau makan dengan petai, dia sepatutnya tambah dengan petai. Mantap, babe. Dia tambah tu dia akan mengeluarkan kata-kata mister tau bila kau cerita macam itu. Kita tak dapat rasa kan. Jadi kat mana aku boleh dapat tulis sama tempoyak ni? Sebab aku dah kecoh orang lain macam ni kau kecoh aku. Main tempoyak ada kat Shopee kan? Shopee ni. Ada. Kau live kat mana? Kat JB. Tapi esok lusa aku dah nak ke Shah Alam. Tak ada kat Shopee kan? Sama tempoyak ada kat Shopee kan? Ada kat Shopee ada. Tapi kalau kau dah ke Shah Alam tu, nanti ejen aku ada. Boleh ada bulan 8. Kat Shah Alam je. Bulan 8. Sekejap, KB, kau dekat sini ke dekat Kuantan? Aku. Shah Alam Dia Shah Alam lah. Patutlah aku tengok alamat ni, alamat Seksyen 27 Shah Alam. Dia kat Shah Alam. Kimchi kat Belanda tu bapak dekat tu, Seksyen 27 Alam Megah je kot. Entah belakang tu je kan. Belakang terakhir dia. Aduh, dekat gila. Siap lah kau KB. Kejap lagi esok pagi kan, Syaril dah ada kat depan kau punya kilang. Tunggu. Bang, rumah dengan kepek dengan muka bangun tidur. Dia buat mulut moncong-moncong macam nak nyonyok kan. Aku nak tempoyak. Betul. Kau tahu tak makan sambal tempoyak tu dengan apa ke? Apa? Kau makan apa dengan nasi? Tadi aku makan dengan nasi, sebenarnya aku makan dengan roti juga. Okey, betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Nasi, makan dengan tempoyak, makan dengan roti, makan dengan lemang. Kau order pizza, Syaril, kau order pizza esok kan? Pizza. Level tu. Kau press atas pizza tu, kau lipat kan. Kau masuk fully. Level tu. Aku nak buat kenduri. Aku ingat lepas habis KP ni, aku nak buat pembukaan pre kenduri kan. Pizza dengan tempoyak. Panggil family aku. Makan sekarang pizza dengan tempoyak. Tapi kau memang tak, Syaril, kau memang tak pernah makan ke tempoyak macam tu? Tak pernah. Ni first time. Aku rasa kan. Masa aku order tu, aku punya impression, aku tengok, sambal tempoyak ikan bilis. Ni mungkin tempoyak kosong tu dia campur, dia mix sekali dengan sambal ikan bilis, sambal tumis tu kan.
Aku fikir macam tu lah mula-mula. So aku ada sambal tumis. Memang standard lah dalam fridge kan. Tempoyak tak ada. So tapi ni lain. Ni next level. Aku rasa kan KB kalau dia rasa kita punya pais tempoyak kan. Pais dah pernah dah. Pais kau dah pernah? Pais Kuantan ke? Pais dah pernah. Tapi bukan Kuantan lah, Temerloh lah. Temerloh okey lah. Temerloh tu ngam lah. Tempat dia tu. Patin tempoyak, gulai ikan masak tempoyak, gulai apa lagi? Dia bila sebut tempoyak Melaka dia diam lah Melaka. Kan dia tak ada dia belacan masuk pedas. Siapa Melaka ke? Mak Elmo. Muka dah masam lah. Sebut tempoyak kan. Tapi Melaka dia orang mengagungkan asam pedas kan. Cuma aku tapi masalahnya aku dah cuba semua beberapa tempat asam pedas terbaik dekat Melaka tak kena tekak aku lah. Mak Elmo dia salah tempat ke macam mana Mak Elmo? Kalau ikut Melaka tak ada kedai yang best, sumpah dah nak tak ada kedai yang best. Yang naik yang best tu semua ada kat rumah. Yang di so kalau kau nak asam yang pedas yang best, okey kau pergi kat Melaka, kau cari siapa yang tengah buat kenduri tahrir Yasin ke apa, kau pergi seluruh rumah dia orang. Tak, yang tu baru asam pedas yang best. Kalau kat kedai makan sumpah semua memang cibai punya, tak ada yang best sumpah. Maknanya kan kau kena pergi kenduri kat Melaka kan, nampak rumah kenduri tahlil menu apa masak? Kau round lepas maghrib ke lepas isyak ke apa, kau tengok ada Pak Haji kat rumah dalam lepas isyak ke apa, ramai-ramai berkumpul tu, ada kenduri tu tadi tu. So, kau stay je sebab kemungkinan akan hidangkan asam pedas. Maknanya kopiah kena standby dalam poket lah. Kena standby. Dengan kain pelikat dengan hanger sekali kalau tak. Anak kau setan kau apa nak cakap koci tak nak bampui. Aku dengar je, kau jangan ingat tak dengar. Kan, tapi kau boleh guna tau. Boleh guna benda tu. Teknik tu. Betul. Tapi tu lah tu untuk menjawab KB punya soalan, tak ada. Asam pedas kat masa kedai memang tak ada siapa yang jual best, semua kat rumah. Tapi kalau tak pakai hanger tapi macam pakai hanger macam mana tu? Prof punya itu prof kan. Itu maksud dia telah minum kopi songkok sebelum tu. Prof nak sunat kalau dah macam tu. Tak jadi siul. Macam mana nak sunat? Tak jadi. Kan, aku masa sunat je kan kau. Nurse yang sunat doktor lah. Tapi doktor lepas dia dah sunat kan, dia dah jahit kan, dia tinggal kan. So yang tinggal balut bandage tu nurse tau, 2 orang. Dia boleh berbual tau. Dia boleh berbual atas benda tu kan. Inilah dia nanti bila dia besar nanti ni. Inilah ni nakal ni. Aku dah nurse ni 2 orang. Kan. Dah lah ikat ketat lah tu. Bang, aku sunat dekat atas meja taska. Atas meja taska? Beramai-ramai, kau tahu tak? Aku ingat kau potong sendiri tadi. Aku giliran nombor 2. Ada 40 orang. Nama kau Alip kan? Lepas tu bang, lepas dia bius tu dia okey lah. Sekali bang aku nak keluar pintu bang, ubat bius habis. Cepatnya? Cepatnya? Sebab dia pakai spray punya bius ke apa? Dia nuan sikit je, dia tak bagi banyak. Ya, kedekutnya Tok Mudim. Aduh. Korang tak buat Instagram? Instagram belum lagi. Nampak ke bang? Rasa macam aku tak tahu sebab kita tak tahu gambar apa nak share kan. Boleh. Nanti kita perlahan-lahan kita. Aku rasa boleh. Tapi lebih kepada kod ke. Kod. Kata-kata falsafah. Kata-kata falsafah. Gambar syari kata-kata falsafah yang macam dalam perbincangan ni mungkin ada benda-benda yang best kan kita nak share. Yang ada setiap topik tu mungkin lah ada benda yang tips ke apa-apa je lah. Aku rasa boleh je taruh situ as a report tu. Betul tak? Aku tadi apa tu Kak apa nama? Kak Mala. Nirmala. Kak Nirmala kan. Dia pun ada sebab dia okey penglihatan kan. Aku rasa tu satu pembukaan
It's ironic sebab dia tak nampak tapi dia membuka mata kita semua. Dia nak untuk menghargai. Dia nak Untuk bantu menghargai orang. apa yang kita ada dan dia tak ada kan. Sebab aku rasa dia macam korang Instagram korang tu boleh jadi secara general je lah. Any information korang boleh taruh dalam tu. Betul juga Apa-apa sajalah. Information apa lagi yang boleh letak kat dalam tu? Okey, kalau contohnya kalau kita ada Instagram, lepas tu kita orang cadangkan untuk buatkan Reels ke ataupun IGTV. So apa pandangan yang patut ada konten dalam tu? Macam mana real Konten kau menari man. Reel. Kan ada reel apa Reel ataupun IGTV kan? Okey, kalau let's say Mamak tu kita ada Instagram. So apa cadangan konten untuk kita letak dalam sama ada IGTV tu ataupun Reels tu? Kita boleh live juga dekat Instagram kan? Boleh. Aku rasa boleh guna live tu. Tapi dia tak boleh stream ke sana. Oh, tak boleh stream. Tak payah stream pun tak apa. Aku rasa yang korang punya discussion yang live ni, live video ni kan. Khalid. Hello. Ya, dengar. Aku rasa boleh juga share kat sana. Mana klip-klip yang menarik, discussion yang ada information yang best. Klip video kat situ. Short clip kan. Kita edit kat certain important quotes kan. Ya, betul. As a reel or something. Dia jadi orang boleh nampak lah yang kononnya. Dia macam DJ radio juga sebenarnya. Kan DJ radio dia taruh live dekat dia radio tetapi dia live dekat Facebook dulu kan. Betul. Nah, jadi macamnya kalau orang tengok dekat IG tu, dia orang ni sembang apa? Dia ni bersembang boleh layan sembang rupanya dekat Clubhouse. So dia orang kalau dia orang nak berminat, dia orang join lah. Yep. Antara je lah. Tapi benda tu buat santai lah. Ya. Macam ni lah. Aku betul juga tapi aku berminat dengan kau punya idea cakap buat falsafah tu kan. Sebab hari ni aku ada keluar satu falsafah tau. Dia falsafah. Apa dia? Aku ada keluar satu falsafah lah pagi tadi tengah hari je. Aku try baca. Tak dengar. Dengar tak? Dengar. Aku buat keluar falsafah lah tengah hari tadi. Tiba-tiba ada tengah menasihat tu kan. So ada orang tu dia macam down lah kan. Dia macam down jadi dia tanya aku sikit. Dan tiba-tiba aku keluar satu falsafah. Aku cakap apa tau? Hidup kita ada naik dan turun. Ada masa down, ada masa naik up lah kan. Masa down, kita kena tengok atas, pandang langit. Maksudnya doa lah, minta dengan Tuhan lah masa kita down. Masa kita atas, kita kena pandang bawah dan syukur. Kono-kono falsafah gila babi siapa aku rasa masa tu. Di atas tengok bila kau kat bawah kau kena pandang atas. Bila kau kat bawah kau pandang atas, kau minta doa, bantuan semua. Tapi bila kau kat atas, kau mesti boleh pandang bawah. Boleh tunduk kan. Boleh kau simplifikan lagi bagi dia cantik. Itulah dia. Menarik metafor juga. Dia tak baik tu. Boleh juga kan buat kan IG. Bagus. Kita pun dah ada podcast kepada rakan-rakan yang mendengar di Clubhouse ataupun di Facebook. Kita ada Facebook kita www.mamak.club. Kalau anda nak join club kita di Clubhouse, anda type dekat browser join.mamak.club. Kita ada YouTube channel iaitu Tube, tube.mamak.club. Dan kita ada podcast kita di Spotify iaitu podcast.mamak.club. Kalau anda nak hantar email, nak tanya macam mana nak sponsor session kita, boleh anda hantar email ke mamak.podcast@gmail.com. Yes. Sekarang ni ada dekat Facebook podcast podcast Mamak ya. Podcast Mamak ada. Live. Itu untuk dalam Facebook macam sekarang ni Abang GB kita dah buat live juga. So Abang GB boleh nampaklah muka 5 ekor ni. Kau dah buka Facebook. Aku dah pergi dah tadi. Aku tengok juga tapi kan kita boleh pakai baju tu waktu live ni, jadi orang nampak baju Abang KB kat sini. Bagus kau punya idea Alif, aku suka Alif. Itu yang aku nak dengar tu Alif. Boleh. Tapi bang, kalau kau nak sponsor baju tu, kita orang tak nak baju biasa tau. Aku nak kau sign kat tengah-tengah dada tu biar artwork kau tu ada sign kau. Jadi dia orang nampak
Baru nampak Upside lain ni, upside lain kan. Tak pun kan, baju kita macam GMM, betul mamak kan, ada nama semua. Tapi design by KB. Macam tu Boleh. KB design ni. Boleh di gambar aku pakai tanjak. Kalau kata nak suruh bayar apa aku bayar bang. Jadi ada GMM, mamak, logo kita GMM, mamak, nama kita, kita the origin apa semua kan. And then katalah tepi tu lah taruhlah kata barang kisah ke apa, aku tak kisah tepi-tepi tak kisah. So Eli bila kita pakai kita rasa macam like yes. Kalau aku pakai dekat KK dia kembang sikit bagi dia aku. Okey, jadi segmen ini ditaja oleh Barang Kisah, keluaran Masdar Food dan Oven Besi yang berpangkalan di Calam, Selangor. Bahan masak seperti bawang besar, cili kering, bawang putih halia, serai dan lengkuas kini dengan gaya alternatif yang siap dikisar. Sesungguhnya memudahkan untuk anda memasak, meningkatkan semangat untuk ke dapur, menjimatkan masa, malah mengurangkan keserabutan memasak. Telah tersedia dalam pack 500 gram dan 300 gram. Anda hanya perlu menceduk dan meneruskan masakan. Cari Barang Kisah ni di Instagram dan Facebook. Search perkataan Barang Kisah dalam satu perkataan. One word, Barang Kisah. One word. Ni aku nak tanya korang. Apa plan korang untuk menambahkan lagi viewer? Korang nak orang tengok dekat podcast ke? Korang nak orang masuk ke Clubhouse? Kita orang sebenarnya tujuan utama kita buat benda ni ialah untuk arkibkan ilmu dalam bentuk yang santai lah. Jadi satu hari nanti orang boleh tengok. So that's why masa mula-mula awal kita orang bincang sama kita tak kisah pun ada orang tengok ke tak ada orang tengok ke, as long as kita beberapa orang yang ada ni boleh contribute each other dalam nak bina ilmu tu lah, apa benda yang kita nak bincangkan tu kan. Kita nak memeriahkan betul. Abang Kimi macam aku dah. Aku ni pelukis, so aku gigihkan diri untuk lukis seorang-seorang supaya jong luaskan pengaruh aku dah. Kau tak faham? It's a win-win situation. So semua masing-masing ada makdamat dan masing-masing pun ada career dan ke expert diorang. So kita sama-sama bantu sesama sendiri. Tapi bawa payung Good Morning Malaysia dengan Mama, itu tujuan dia. Kalau kau tengok kita orang punya DP ni kan, KB, DP kita orang punya ni semua Mak Elmo yang lukis ni, kartun ni. Mak Elmo punya style kartun dia macam tu. So kalau kau nak buat kartun punya version punya baju ke kan, boleh lah bagi dia satu design, dua design keluar kan. Jangan lupa bang, Alif Style. Alif Style. Alif Style, dia pun buat kartun juga. Alif kartunis juga. Alif Style. Alif Style. Ya. Alif Style kartunis juga. Betul. Bukan Alif Sanusi kita. Alif Sanusi kita dia ajar keuangan. Aku sendiri, kau bagi aku duit kau, aku teruskan. Dia bagi beranak. Aku pun boleh. Kau bagi aku duit kau, aku settle kan. Tinggal aku nak kongsi, okey. Boleh kerana tak ramai kan nak kongsi lah. Okey, kongsi. Kadang-kadang bila kita berbual kat CH ni, memang ada orang yang tak followers, ada orang yang memang nak followers, ada orang yang memang saja nak share. Tapi batang followers tu diam-diam sikit followers tu agak lah. Aku dah agak lah. Aku sekali pula halus je. Aku cakap Mat Alif salah pilih kataan ni. Kau janganlah cakap Mat, diam-diam lah. Okay. Jadi macam mana kau nak nampak orang macam mana kau nak orang nampak kau ni pandai? Contoh, janganlah kau cakap whatsoever lah ataupun basically lah. Jangan Mat, jangan. Nak add on. Nak add on tu nanti. In my opinion. Jangan Mat, jangan. Nanti orang annoying. Nanti orang cakap Mat Elmo in my opinion whatsoever. Tak nak. Okay. Cara dia Mat, kau masuk room tu kan. Kau dengar dah 5 minit aku dia cakap. Okay. Lepas tu first kau kena cari satu intipati yang orang lain tak pernah cakap lagi dalam tu. So bila tengah peak gitu nanti orang akan slow, betul tak? Kan kita tahu kan culture page kan, bila semua tengah cakap pop hilang. Betul? Malaikat lalu. Yes. Waktu tu kau dah dekat tempat speaker, lepas tu kau cakap gini. Assalamualaikum. Okay. Boleh tak kalau saya nak berkongsi ataupun nak tambah kan? Okay. Dan waktu tu kau cakap kau punya opinion yang orang lain belum cakap. Tapi benda tu mesti ada wow.
Wow factor. Sama ada opinion tu ataupun cara kau cakap tu kena ada wow factor. Nanti lepas tu kau jangan cakap lagi dah. Jangan cakap lagi dah. Dan orang akan start discuss apa yang kau cakap tadi. Itu nombor satu. Cakap tu kata detonation kau agak kata orang boleh faham. Yes, clear. Macam Ali cakap, relax gitu. Tenang. Cari takut dahi. Okey, takut dahi. Kejap lagi buat kan. Kejap lagi kau tengok. Ada 10 orang follow kau. Weh, agak-agak aku parking tengah hari tadi, followers aku 10 naik, kau tahu tak? Parking? Itu parking ke? Itu parking. Parking kat mana? Parking kat mana? Aku menjirak betul dengar. Adik, bilik mana dia ada? Aku tak ingat lah. Aku tak ingat parking mana. Aku ingat kau parking kat mana. Aku lupa sebab aku tekan dia mana-mana room, lepas tu aku pergi makan. Lepas tu kan, itu nombor satu. Nombor dua, Mat. Kalau bila orang tanya pendapat, contoh kau tanya aku satu pendapat, cuba tanya aku apa-apa soalan berkaitan dengan sesuatu benda. Apa pendapat kau tentang simpanan emas? Okey. Bila orang tanya macam itu, kau jangan terus jawab. Kau tahan 3 second. 3 second? 1, sebab 2, 3. Kau tanya, kalau kau terus jawab, orang gelojoh tau. Tapi bila kau tahan tu, kau nampak orang dia ni macam orang yang berfikir. Okay. Lepas tu kau ni, sebenarnya kau bagi 3 poin kebaikan simpanan emas. Satu, emas ni bagus sebab dia boleh simpan nilai. Yang kedua, emas ni bagus sebab semua orang, India, Cina, Melayu, Cina, Mak Saleh semua appreciate nilai dia dan boleh terima emas ni. Kalau kau pergi Singapura, bawa emas, tak ada duit, orang Singapura boleh beli emas kau. Dia nilai dia yang sekata. Nombor 3 adalah emas ni dia fleksibel. Sikit tapi nilai dia besar. Okay, kau sebut 3 perkara. Lepas tu kau cakap keburukan emas. Tapi keburukan dia ni kan, dia kalau jatuh teruk. Kalau naik teruk. Dia kurang stable. Dan dia tak bagus untuk jadikan kau punya pelaburan. Kenapa? Sebab sifat dia yang ada permintaan dan penawaran dia yang kalau kau tak faham, kau tak tahu nak masuk entry kat mana, kau boleh kita panggil tergolek lah ataupun tersontot. Yang ketiga adalah emas ni, bila dia terlampau, bila kau ada banyak emas, kau nak simpan dekat mana? Susah. Dan dia ada perkataan-perkataan ribawi sebab dia adalah mata wang. Tapi kawan-kawan, kau kena tanya balik pada diri. Ni kau buat rumusan. Tapi kawan-kawan, kau kena tanya balik pada diri kau, apa yang kau nak buat sebenarnya? Kau misalnya ilmu, kau kena faham apa kau buat, kau faham baik dan buruk dia, insya-Allah kau boleh berjaya. Kau dah praktis skrip ni dah berapa tahun, Siut? Apa dia? Dah praktis skrip ni dah berapa tahun dah. Aku sampai hari ni aku pelik tau. Mic Alif ni bunyi ke tak bunyi tau sebenarnya. Aku rasa macam dia bercakap bukan guna mic lah. Tak, dia bercakap pakai hati kot. Slow lah bunyi dia. Bukan. Kan macam suara kita kan, kalau kita pakai mic macam kau, Aiman, kau cakap, aku cakap, dia bunyi sharp je kan. Mic Alif tu dekat mulut dah tu, dah nak lolo dah tu mic tu. Dia cakap kan, aku okey tak? Kau okey. Dia tonasi Alif ni kan, bila bercakap, orang menghayati dan orang telinga dia jadi tajam dengan apa yang Alif sampaikan. Teknik tu memang ada orang ajar. Okey, kalau aku nak cakap bunyi suara macam Alif, aku kena jauhkan badan aku kan. Macam ni kan. Emas ni kan, kalau kau nak kumpul. Itu dah macam dekat Jurassic Park. Kejap. Tadi aku ada dengar siapa yang introduce anak dia tadi yang delay speak apa ni? Ya, Aiman. Aiman. Anak kau yang mana? Ya, aku nak minta sedikit input lah. Sebab anak saudara aku ni kembar 2 orang. Okey. Pun umur sekarang ni 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Jadi itulah nak tanya, anak kau tu umur berapa sekarang? Sama juga 4 tahun setengah. Oh, ya ke? Dia apa? Dia premature ke apa? Tak ada, dia normal. Tak, memang premature. Aiman lah, ejaculation. Aiman tak tangkap. Aku rasa kan aku nak hantar sakit Aiman lagi ni. Aku rasa ada melanggar kena ni. Mak Aiman tak faham.
Mak tak dapat. Okey, sama. Lepas tu dia Sebab tu dia nak pakai hanger. memang lambat sangat ke bercakap? Dia actually dia dalam proses dia membesar tu ada terbantu sebab anak aku ni dia mula-mula dia ada sensitivity issue. So sensitivity issue tu yang nak kira melambatkan proses dia nak bercakap, dia nak adapt satu benda yang kita ajar dia nak ikut lah. Itu je. And then apa yang kita orang buat bila starting masa umur dia 3 tahun lebih. Biasa umur 3 tahun lebih dah boleh bercakap like certain word kan. Nak susu ke, nak tidur ke, benda yang kata benda pendek-pendek. So bila tak dapat tu bini aku macam tak sedar hati lah. So kita rujuk kepada doktor pakar apa semua, buat assessment apa semua. Memang tu tak buat kat satu tempat. Memang untuk at least kita orang buat dalam 2-3 tempat. Line kau tak clear KB, line kau tak clear. Aiman clear je. Lain aku tak clear. Lain kau tak clear. Aiman aku dengar clear je. So kita buat assessment tu 2-3 tempat, jangan buat kat satu tempat. Boleh buat hospital satu dengan doktor pakar, lepas tu dengan dekat pusat terapi pusat terapi occupational satu daerah. Buat kat assessment situ, kalau dia kata assessment tu menunjukkan dia ada certain tu, and then diorang akan berserta kat pusat terapi tu akan bagi solusi apa yang boleh buat, apa semua. So sekarang apa dia punya doktor cakap dekat anak kau macam mana? Dia kata dia ada autism tapi tak mild. Tak mild bang, dia bawah, dia antara low dengan mild. Oh, dia antara low dengan mild severe. Yes Alif, thank you Alif, I love you. Dia severe. Apa dia? Oh, severe dia dia severe. Oh, so apa yang dia dah boleh cakap sekarang? Words yang dia kalau macam nak cakap macam sekarang lah dia tengah nak ngantuk apa semua kan. Dia macam dia ngantuk, saya cakap tidur. Oh, tapi dia boleh gunalah perkataan untuk cakap, untuk communicate. Dia boleh dengan atas macam dia terpaksa. Oh. Kalau macam dia nak susu, nak nen. Oh, boleh cakap, dia boleh susun semua. Dia boleh ayat-ayat pendek lah. Okey. Tapi kira untuk 5 tahun dah baru boleh cakap banyak tu, kira lambat lah ni. Yalah. Patutnya 5 tahun dah boleh full sentence kan. Dah full sentence kan. Apa ni? Alah, jomnya. Benda ni depan aku dah kan. Ada medik apa dia? Kuat sikit Lip. Ada berlaku depan mata aku. Budak ni dia dua-dua lambat cakap, kembar. Dua-dua lambat cakap tau. Dan sebabnya family dia memang tak cakap dengan dia sangat. Yes, betul. Diam, jangan buat bising. Tapi mereka berdua kembar ni bercakap dalam bahasa mereka sendiri, budi sendiri. Okey. Kadang-kadang orang yang delay, dia punya speech delay bukan sebab budak tu tau, sebab persekitaran tak support dia bercakap. Tak ajak dia berbual, tak ajak dia berkomunikasi. Sebab memang ada research bagi tahu budak yang daripada kandungan kita dah bercakap dengan dia, pelbagai bahasa, pelbagai perkataan, budak tu lebih cepat tangkap. Contoh macam tapi tak betul, tapi dia anak saudara tu banyak juga dapat support cakap. Yalah, satu dia premature ke aku tak sure lah. Tak, maksudnya dua-dua. Bermaksud dari konteks budak tu kita kena tengok kesihatan dia punya development dan dia punya persekitaran. Sebab aku tak tahu apa yang berlaku kat keluarga kau kan, asal keluarga dia kan. Jadi bermaksud kita kena tengok dua-dua konteks, tak boleh salahkan satu sama. Yelah, kadang-kadang memang dah jadi dia nak kena speech delay kan. Satu lagi nak tanya bang, dia banyak kerap tengok tak macam TV ke gadget ke apa? Hilang. Lain teruk. Dia dah hilang dah. Tapi yang buat aku terasa lah, yang penyebab dia terlampau expose banyak TV. TV aku start expose kat TV dia masuk umur 3 bulan. Itu satu benda yang paling aku menyesal sampai sekarang. Okey, aku nak ceritakan korang ni pasal speech delay kan. Aku ada satu kawan lah. Anak dia ni mula-mula kita orang ingat dia speech delay tau. So masa dia kecil, dia tengok cerita Pingu atau Pingu. Pingu. Dia memang hari-hari tengok Pingu daripada kecil sampai lah dia boleh bercakap, dia tengok Pingu. Dan Pingu punya bahasa lah dia bercakap. Dengar. Ngut. Dia kat macam tu tau. Aku kena apa benda ni kan dia cakap. Jadi dia cakap bahasa Pingu tu tau.
So mula-mula kita ingat ada problem tau. Rupanya budak ni cerdik gila tau. Genius tau. That's why dia macam pick up Dia the bahasa tu. dia boleh pick up bahasa Pigu tu. Ya. Macam anak aku bang, daripada umur dia 3 bulan, pasal lah Sesame Street apa dia tak tengok. Bila tak kat Pocoyo tu, dia tak, orang kata dia akan tengok sampai kata tak berkelip mata. Ini. Aku pun suka Pocoyo juga. So bila so benda-benda situ dia pick up. Senang kan, bahasa-bahasa senang. So kata dah cakap nak kata menyesal juga, tapi benda dah terjadi So apa kita buat usaha je lah. Tak nak anak kedua kita kena buat sesuatu lah. Macam ni walaupun kata aku nak bagi dia ralit lah, pasal lah cerita dia sebab petang tadi pun dia tidur, aku cakap lah. Style tak kan. Style. Dia selalu anak yang kurus ni trial and error. Alaril macam kita juga kan, trial error juga kan. Aku baru baca separuh buku tau. Buku dia pasal kita panggil invisible influence. Invisible influence dalam buku tu dia bagi tahu dekat US diorang memang boleh predict budak-budak yang boleh jadi super athlete ataupun atlet yang famous. Yes. Dia boleh predict dah siapa? Dia boleh predict. Kalau kau masuk dia punya camp tu, dia dah boleh bagi tahu budak ni akan pergi jauh, budak ni tak akan pergi jauh. Aku pernah tengok video tu dekat YouTube. Okay. Dia punya test tu. Yang pertama, budak tu adalah anak yang tengah-tengah. Anak tengah-tengah. Anak kedua, ketiga. Ciri-ciri dia. Yang kedua, ciri-cirinya adalah budak tu tadi, kakak dan abang ni memang excellent. Aku tak excellent. Sama ada pandai dekat sekolah ke ataupun pandai main sukan ke, tak kisah sukan yang sama ke, dia akan sukan berbeza pun okey. Tapi budak tu dia kakak dia atau abang dia memang excellent. Kenapa? Sebab budak-budak yang ada kakak atau abang yang excellent ni, nak tak nak kakak dia pergi taekwondo, dia dah nampak dah kakak dia buat taekwondo masa kecil. Dia tak macam anak nombor 1 tau, kau kena arrange. Anak yang bawah ni dia ikut kakak-kakak dia, ikut abang-abang dia. Dia dah nampak dah. Dan dia kena compete supaya dia jadi excellent macam kakak-kakak atau abang-abang dia. Pada usia yang muda. Jadi dia cepat pick up. Tapi sampai satu tahap, dia akan nampak macam, kakak aku memang dah excel dekat art, memang dah excel dekat belajar, ataupun excel kat bola sepak. Aku nak buat sesuatu benda yang dia tak buat dan aku boleh excel. Dan dia akan pilih satu benda dan dia akan excel kat situ. Itulah punca mereka ni boleh berjaya. Tapi mereka bukanlah rival kepada kakak atau abang mereka, tak. Mereka complement. Tapi dalam masa yang sama, dia juga rival. Contoh, dia kata kita apa tahu? Macam yin dan yang. Completing, tapi rival. Itu salah satu cara. Mungkin anak pertama memang susah lah sebab aku tak ada anak lagi. Tapi benda-benda ni aku belajar supaya insyaAllah ada rezeki nanti kita dah ada ilmu lah. Siapa yang Mat, aku nak tanya kau, Mat. Ya, saya. Tadi okey, tips aku bagi kat kau tu. Aku tak dengar kau tahu, aku punya line tak apa-apa nak okey. So bila kau bercakap apa menapu ke apa, aku disconnected. Lepas tu aku kena balik. Kau dah habis cakap. Aku cakap, okey tak apa dah, abaikan je dah. Dia dengar hanger je. Hanger dia dengar clear. Aku takat ni aku dengar hanger je. Tak apa, lepas ni kau kena pergi buka kita punya live ni, kau kena dengar balik. Betul. Kau dengar. Tak. Okey, tak. Sebenarnya aku dengar kau cakap somehow macam mana. Line kau masalah. Betul lah dia. Tak dengar. Hello, Mat. Telan telefon tu, Mat. Dia tengah demo tu apa yang dia dengar tadi. Demo? Langsung haram dia tak dengar kau. Dia tengah demo balik apa yang jadi kat dia tadi. Budak tak dengar lah budak. Pergilah pakai line elok sikit. Duduk Cyberjaya. Pakai line. Kau memalukan negara lah duduk Cyberjaya line macam ni. Tak apalah bang. Selamat rakaman kan. Sebab banyak lagi dia dengar makin hama kita. Waktu dia tak dengar, waktu tu kita cakap macam kita maki dia gila-gila kan. Tapi tak apa, dia orang Melaka. Anak, kau Kau mabie. Duduk Cyberjaya, lepas tu je mobile. Budak. Aduh. Rumah tingkat 3 bodoh.
Budak pakai lah wifi extender. Itu pun nak ajar ke? Anak. Kau dah buat selfie. Buku dah banyak dekat belakang. Buku dah banyak kat belakang. Wifi mesh router tak ada dah beli. Apa punai lah kau ni. Ini maknanya ilmu fizikal lagi penting daripada online. So, itu pasal aku pandai. Tapi belakang kau ada R2D2 Belakang tu. Tak, kau dah ada D2, lepas tu kau ada NASA punya Kau tu ada roket kat belakang tu, tapi internet macam caples kan? Tu ada. Satelit ada. Roket ada. Dengan ISS pun ada. Budak betul lah dia ni. Kau jual semua tu kan, Mat. Lepas tu kau beli router yang lebih baik, Mat. Tak, okey. Sekarang kita dah faham kenapa line internet dia tak. Sebab roket dia tak launch lagi nak pasang satelit tu. Itulah pasal. Ataupun arti kata lain, duit tak ada peruntukan untuk menaik taraf internet, semua menaik taraf mainan. Itu dah teruk betul kau, Mat. Besar sih roket tu. Anak, kan? Kau balik Belakang kerja. Mat, keluar daripada frame. Belakang sikit, Mat. Duduk sikit nak tengok. Kau balik kerja dengan Mat. Anak kau main roket gini. Roket. Tunjukkan roket Mat. Roket Mat. Apa terbang jap aku kasih dia besar sikit. Full screen. Tepi lah, Mat. Tepi lah nak tengok. Nak tengok roket Mat ya. Prof nak tengok roket Mat. Prof nak tengok jaga. Itu dia. Crack. Kau curi mana ni, Mat, benda ni? Harry Potter pun ada. Tu bomber. Tu Blackbird tu. Blackbird. Lepas tu ada Sukhoi MK apa? MK besar. 38 roket ke dia. apa? DAP Betul, ni. Lagi kau Jap. Zoom in lagi. Ada satu lagi benda aku nak tunjuk kat kau. Okey. Okey, 1, 2, 3. Asap tu. Dasar orang Melaka. Korang ajar. Baik kata podcast di selamba apa Itu semua. Kepada anda yang kepada rakan-rakan yang ada dekat Clubhouse, Delay lah. Kita sekarang tengah live dekat Facebook sebenarnya, dekat www.mamak.club. Anda boleh nampak kita orang tengah live sekarang dekat sana. Dan juga kepada jika anda ketinggalan nak tengok sesi kita daripada awal tadi, anda boleh tengok balik di tube.mamak.club ataupun dengar podcast kita di Spotify di podcast.mamak.club. Anda boleh dah dengar balik. Dan segmen kita hari ini ditajuk oleh Barang Kisah keluaran Mazda Food dan Oven Besi yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor. Barang kisah ni apa? Ialah bahan memasak seperti bawang besar, seledar kering, bawang putih, halia, serai dan lengkuas kini dengan gaya alternatif yang telah siap dikisar untuk memudahkan anda memasak. Dan meningkatkan semangat anda nak ke dapur. Tak payah nak pening-pening kau nak cincang-cincang bawang ke apa, tak perlu. Dan telah tersedia pack dalam 500 gram dan 300 gram. Anda perlu cedok dan masak, itu sahaja. Dan jangan lupa boleh cari Barang Kisah ni di Instagram. Instagram. Cari je Barang Kisah. One word Barang Kisah. Barang luar semua jenis-jenis barang kisah dia, bawang, bawang putih, bawang besar dan sebagainya tadi tu. Dekat Shopee pun ada kan, Barang Jim? Barang kisah tak ada kat Shopee. Barang kisah tak ada lagi. Bukan ada. Bukan sebab dia nak post tak boleh sejuk. Dia kena sejuk, barang sejuk. Boleh pergilah dekat Facebook dia ada ejen-ejen dia. DM dia. Bagi maklumat. Dan ejen-ejen dia akan berhubung lah terus kan. Ni produk baru. Tapi yang dah ada dekat Facebook dia ialah itu tempoyak cili tu kan. Tapi itu ialah sponsor dia di minggu kita yang lain lah. Nanti. Betul. So kita harap Kuku Besi sponsor kita lagi baju pula untuk sesi baju dia pula. So kita akan ada banyak-banyak sebulan. Nasib dia lah, dia banyak bisnes, dia terpaksa lah satu-satu lah sponsor kita kan. Betul. Siapa suruh banyak? Bila lagi nak sponsor kan? Alright, okay. So sepatutnya kita ni dah terlajak ni masa kita. Sepatutnya kita ni 1 jam je kan. Tapi dah jadi macam dah 2 jam ni, dekat 2 jam dah ni. Tapi itulah dia. Okay lah, 2 jam kira okey lah. Okay lah. That's nice. So diulangi balik www.mamak.club. Kalau anda dah pergi ke Facebook kami, tolong like dan follow. Begitu juga di kita punya YouTube di tube.mamak.club. Anda pergi kat sana, tolonglah like dan follow.
Dan juga kalau anda pergi ke podcast kami di podcast.mamak.club, anda follow kita punya supaya anda boleh dengar lagi banyak sesi. Dan kita baru lagi launch, jadi kita baru ada 2 entry saja buat masa ni. Masuk entry ni ada 3 entry lah. So nanti kita akan tiap-tiap minggu, malam minggu kita akan ada sesi macam ni lah, borak-borak dengan kawan-kawan, tukar-tukar fikiran lain-lain tajuk. So tajuk kita hari ni ialah kurang ajar. Maksudnya apa? Kita nak cuba minta anda ajar kita macam-macam. Dan itulah, tadi kita dah banyak benda dah. Aiman, anda, Alif, Mak Ilmu, Syarif, ada apa-apa nak ajar lagi? Last kopek ni. Tak naklah jadi buaya, susah hati. Payah. Last pesan, nak kita memang kena terus belajar untuk kekal relevan. Okay. Apa ilmu pun, ilmu yang semasa tu memang penting lah. Betul. Ada sekarang ilmu teknologi, ilmu dengan gadget, everything. Kita kena ambil, itulah. Alright. Make you kekal relevan dalam hidup ni. Aku pula, kalau yang last kopek punya aku nak ajar ialah untuk kesihatan, setiap hari pastikan kaki anda sentuh tanah. Setiap hari. Dah lama anda tak sentuh tanah. Bumi. Anda kena sentuh tanah supaya anda boleh discharge statik elektrik daripada dalam badan anda. Amalan tu boleh diamalkan. Kau tengok ayam kan. Ayam bulu dia banyak boleh keluar statik elektrik kan. Tapi sebab dia berkaki ayam, dia boleh selamat. Cuba kau bagi ayam tu pakai kasut. Mesti dia sakit jantung. Sebab dia tak boleh discharge elektrik kat badan dia. Kalau ayam pakai high heel macam mana bang? Itu dia panggil ayam Haji Taib dia panggil. Pakai high heel. Ayam bang. Itu dia perlukan bantuan untuk discharge tu. Tak boleh cari. Dia kalau ada discharge dia orang tak bayar dia tak laku. Okey. Mak Ilmu, ada lagi? Aiman ke? Syaril ada? Tak ada Alright. Kalau aku, dia cuma kalau macam apa-apa yang kau nak buat dalam hidup, tak kisahlah kalau kau nak jadi seorang individu ataupun seorang yang pengaruh kat mana-mana media sosial, ataupun kau nak buat club ataupun organisation kat mana-mana, Twitter ke ataupun Clubhouse, pastikan kau punya benda tu ada matlamat. Ada tuju before apa-apa. Jangan macam main serbu ke apa. Sebab kita kena buat benda yang memberi manfaat kepada komuniti. So kadang-kadang benda tu kita kena brainstorm dulu sebelum take action. Kalau tak memang benda tu tak lari mana, tak jauh mana. So yang kadang-kadang memang kena lay back dan fikir apa benda yang korang nak buat dalam hidup korang actually. Kena ada direction lah sikit kan. Mat berfalsafah lah hari ni Mat. Itulah. Kita boleh buat sedutan falsafah tu. Untuk real kat. Betul. Boleh kita balik. Alright. Jadi terima kasih kawan-kawan semua kerana bersama-sama dengan kita di Clubhouse, di Facebook dan di seluruh dunia. Jumpa lagi anda minggu depan bersama-sama dengan kami, kru Mamak, di dalam session podcast Mamak. Semoga anda semua sihat dan bahagia sentiasa. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Peace out.